Okey, sekarang ni kita tengok ya, peranan remaja menjauhi gejala sosial. Apakah peranan seorang remaja untuk menjauhi gejala sosial? Sebab apa kan? Kita ni semua ada peranan. Remaja ada, mak bapak ada, guru-guru ada ya. Jadi kita ambil peranan ini untuk kita jauhi gejala sosial. Okey, kita tengok ni ya. Kita tengok ni. Okey, ini statistik ya. Walaupun statistik ni dah lama, tapi kita masih guna pakai lagi sebab ini daripada Bukit Aman ya, polis Bukit Aman. Bila kita nak ambil yang baru pun lebih kurang juga lah kes ni ya. Okey, kita tengok ni ya. Daripada Bukit Aman punya tahun 2010 ni, lama dah ya, tapi samalah lebih kurang ya. Kita tengok ya. Kita tengok seramai 135,000 orang remaja melibatkan diri dengan jenayah. Awak bayangkan 135,000 orang tu ramai tu. Ya, dan daripada 135,000 orang ni 4,500, hampir 4,500 pelajar sekolah. Kita tengok pelajar sekolah. Apa kes pelajar sekolah ni? Ada 3 kes ya. Kes berat pelajar sekolah ni. Pertama kita tengok ya. Next kita tengok ni. Pertama kita tengok mendatangkan kecederaan, pukul orang. Kedua, merompak tanpa senjata. Yang ketiga, kes rogol. Ya Allah, kes rogol nombor 3 tau. Ya. Jadi kita tanya balik, kenapa berlakunya mendatangkan kecederaan? Pertama, hari ni kita buka ya. Next ya. Okey, kita tengok ya. Hari ni di sekolah-sekolah ada satu kumpulan gangster. Polis dah beritahu dah. Ni kumpulan gangster ni nama dia Geng Cobra ya. Geng Cobra ada di sekolah-sekolah hari ni. Jadi bila dah jadi gangster ni, dia orang pukul orang. Bergaduh sesama sendiri di sekolah. Itu sebabnya mendatangkan kecederaan gangster. Yang kedua, kenapa berlaku kes rompak? Sebab remaja nak duit lebih. Mak bapak bagi suruh makan kat sekolah dia, ni tak. Dia tengok kawan dia ada handphone baru, dia pun teringin nak handphone baru, tak ada duit, dia merompak. Ini kes lalu ya. Kes ni statistik polis ya. Dan yang ketiga, kenapa berlaku kes rogol? Kenapa? Sebab inilah dia, video filem-filem lucah ni yang selalu menyebabkan berlakunya kes rogol. Okey, next kita tengok seterusnya. Kita tengok satu lagi kes adalah anak gadis hilang daripada rumah. Banyak kes ni hilang daripada rumah ni, dan kebanyakan yang hilang tu adalah antara 14 hingga 17 tahun. Kita tengok lagi ya. Jadi bila anak-anak gadis ni hilang daripada rumah ni, mak bapak buat apa? Laporan polis kan. Jadi banyak kes bila dia dah balik rumah, dia malu dengan jiran, dia malu dengan ahli keluarga, apa dia cakap? Next kita tengok. Ya, kita tengok lagi. Ni dia ya. Dia cakap tak boleh besar ya? Boleh besar kan? Kita besarkan. Tu ya. Next. Bukan yang tu, yang tekan yang cawan tu. Okay. Jadi apa? Dia jadi ke sini. Oh, jadi kat situ balik. Oh, lain dia punya. Tak maaf dia punya teknikal dia lain ya. Okey, tak apa. Boleh nampak kan? Boleh nampak ya, saya terangkan. Okey, bila dia balik rumah, mak dia tentulah malu kan lepas buat laporan polis, tapi dia kata dengan mak dia cover. Dia kata dengan mak, sebenarnya saya ni bukan hilang, saya dicolik. Dia kata dia dicolik tau. Jadi bila polis siasat, rupa-rupanya bukan dicolik, rupanya nak bersendirian dengan kekasih dia, dengan boyfriend dia. Banyak kes macam tu. Jadi ada lagi kan, yang keduanya tidak mahu dihalang keluarga. Ada anak gadis nak pergi Genting Highland. Dia takut mak marah, dia kata dia hilang seminggu, dia kena colik. Tapi bila polis siasat, rupa-rupanya tidak mahu dihalang keluarga untuk bersukaria ya. Dan ada yang ketiganya, remaja perempuan mengaku telah dilarikan dan dirogol. Bila polis siasat, rupanya suka sama suka. Dan ada pula yang kata dia hilang sebab dia dilarikan makhluk halus. Makhluk halus apa dia? Apa dia? Hantu ya? Hantu. Jadi siapa yang hantu sebenarnya? Dia yang hantu sebenarnya. Dia tipu mak bapak dia ya. Okey, next kita tengok ya. Ni dia. Nak hidup bebas, akhirnya terbabas ya. Lagi kita tengok ya. Kita tengok next. Ni dia. Tak boleh pula mak bapak nak tegur dia. Mak bapak tegur lari daripada rumah. Tak boleh macam tu ya. Seterusnya kita tengok ya. Ini dia. Misteri van putih. Sebenarnya bukan van putih yang larikan dia. Rupanya boyfriend dia pakai kereta putih masa tu. Ya, kereta putih. Okey, kita tengok lagi. Tengok lagi, ni dia. Dia jerantut ya. Saya tak tahu apa jadi dengan budak-budak ni, pelajar. Dua-dua lari daripada rumah, dua-dua kes polis. Mak bapak dia orang buat ni tak tahulah apa jadi dengan dia orang ni sekarang ya. Seterusnya kita tengok lagi, ni dia. Ya Allah ya. Umur 17 tahun lelakinya, remaja. Yang perempuannya 15 tahun. Nak sehidup semati pula kononnya. Daripada Muar lari pergi Melaka. Sampai Melaka
dah tak ada duit, lapar nak makan, budak lelaki tu jual kasut dia dekat Bangla, dapat RM14. Dengan RM14 tu ada hati nak sewa hotel pula tu. Dia pergi bajet hotel ni, tapi pakcik ni smart ya. Pakcik ni tengok ini tak boleh jadi ni, budak kecil ni. Ya, jadi pakcik ni pun buat laporan polis. Panggil polis, kalau polis dah datang awak tengok dek. Next ya. Kalau dah polis dah datang macam ni, habis awak. Tak payah buat. Jangan sesekali berhajat bercita-cita nak buat benda-benda macam ni. Jangan ya. Memalukan semua keluarga, mak bapak ya. Okey, kita teruskan lagi ni. Tiada sebab nak lari daripada rumah sebenarnya. Dan kita tengok lagi ni. Ya. Kalau kita buat, kita jadi tipu masyarakat, bohong mak bapak, dan silap-silap hari bulan kata orang, boleh kena tahan di penjara nanti ataupun di pusat-pusat pemulihan ya. Seterusnya kita pergi pada ni, kita tengok ya. Untuk mengelakkan benda ni, saya bagi dekat anda semula apa yang kita panggil konsep 5 perisai. Tahu perisai tak, Dik? Tahu tak? Kalau orang berperang dulu pakai pedang kan, kalau dia pakai perisai dia tak luka kan, betul? Jadi perisai ni kalau kita guna, insya-Allah kita tak masuk berjaya sosial. Okey, perisai pertama apa dia? Ingat Allah. Itu saja. Ya, agama merupakan benteng yang paling kukuh sekali, betul tak? Itu sebabnya saya bersyukur sangat. Saya harap anda akan terus perjuangkan agama satu hari besok ya. Jadi ini tengok ni. Benteng yang pertama adalah ingat Allah. Yang kedua, dengan nasihat ibu bapa, sangat penting. Ibu bapa tu benteng kita ya, yang kedua. Yang ketiga, ikut ajaran nasihat guru. Kita ada ustaz sini, kita ada ustazah sini mengajar, awak hormat, awak ikut cakap cikgu. Ya, itu benteng kita yang paling penting, nombor 3. Dan yang keempat, jauhi rakan-rakan bermasalah. Jangan campur, Dek. Yang budak-budak tak baik ni jangan campur ya. Saya nak cerita sikit lah ya, saya cerita ya. Masa saya dibesarkan oleh kakak saya di KL sampai saya remaja, sampai saya besar lah ya, dah bujang dah ya. Masa tu saya berkawan dengan orang-orang kat KL, awak tahulah, budak-budak bujang, anak-anak dara semua. Saya punya kawan semua isap rokok ya, termasuk yang perempuan. Yang perempuan tu lagi dahsyat, dia ketuk ya. Dia ketuk kotak rokok macam ni, rokok naik ke atas. Dia punya dahsyat, terornya dia ya. Kawan-kawan saya semua isap rokok. Jadi bila dia bagi dekat saya try, saya tak maulah, saya tak maulah. Jadi bila saya tak isap tu, dia orang kata macam-macam, kau tak rock lah, tak rugged lah masa tu ya. Tapi alhamdulillah, hari ni agaknya nak beritahu nama umur saya ke? Dekat sekolah saya bagi kad saya lah, IC. Hari ni ya, saya dah berusia 67 tahun dah umur saya. Saya tak pernah hisap sebatang rokok pun, bukan berhenti ya. Saya tak hisap langsung. Alhamdulillah, dengan sebab Allah dah buat saya macam tu, saya dapat pergi sekolah-sekolah untuk terangkan bahaya rokok ya, bahaya rokok. Saya duduk KL, tapi saya berani cakap tidak, jauhi ni, berani cakap tidak tu. Saya tak masuk disko, tak pernah pun sekali pun. Saya dibesarkan di sana. Saya tak masuk disko, saya tak usik dadah ni, saya tak pernah lah. Saya tak minum arak ni semua. Alhamdulillah. Jadi kita kena berani cakap tidak pada benda-benda negatif ya. Dan seterusnya ni dia, bijak memilih rakan, dengarlah nasihat ibu bapa, guru-guru ya, penting ya pada adik-adik pelajar semua. Jauhi pelajaran, utamakan pelajaran melebihi hiburan. Ini penting. Saya kan orang yang tahu dia tahulah ya. Saya yang tulis buku ni, saya yang cetak, saya bagi percuma buku ni sebenarnya. Saya bagi dekat sekolah, saya bagi dekat guru-guru semualah ya, dah banyak dah. Tapi hari ni sebab tak ada lagi nak bagi, sebab dah tak ada lagi ya nak cetak lagi. Jadi harapan saya supaya pelajar-pelajar baca buku ni. Ambil sedikit ilmu pengetahuan ya. Budak-budak kita tak suka membaca. Tak suka membaca. Budak-budak kita paling tak suka membaca ya. Macam ni kan, banyakkan membaca bahan-bahan berfaedah. Besok nak periksa besar ni. Lepas tu besok juga, malam ni juga ada bola sepak dekat stadium. Awak minat betul tim tu. Awak nak pergi stadium ke nak baca buku? Stadium kan baca buku. Ada yang cakap stadium ya. Jadi utamakan pelajaran melebihi hiburan ya. Jangan cuba merempit ni, jauhi rokok, arak dan dadah. Ada yang hisap rokok tak kat sini? Ada tak? Tak ada. Cakap betul-betul ni, ada tak? Awak tahu ya, di Melaka sekolah biasa ya. Bila saya tanya ada yang merokok tak? Budak perempuan tahu, budak perempuan. Dengan muka bangga dia, awak boleh bayang tak muka bangga dia? Dengan muka bangga dia, dia angkat tangan. Ni cikgu ramai ni, guru-guru.
Saya cakap dengan dia, awak seorang yang sangat jujur. Memang jujur dia. Sebab, aku pusing pula ya. Awak seorang yang jujur sebab awak berani mengaku awak isap rokok. Tapi kejujuran awak salah tempat. Cuba kita tanya, siapa nak dapat A, 10A, awak angkat tangan, kita tepuk tangan lagi. Jadi ini dia ya, kejujuran yang tak bertempat lah ya. Jangan cuba merempit. Ada mak rempit tak kat sini? Ada juga. Okey, kita tengok bab mak rempit nanti. Berhati-hati dengan budaya barat. Barat bukan semua elok ditiru ya. Okey, next kita tengok, awas rosak remaja terjejas bangsa atau negara lah ya. Okey, kita tengok lagi ni ya. Ni bolehlah terus belajar ni. Jangan dicampur dengan benda-benda lain lah ya. Dengan campur dengan benda-benda negatif. Masa guru mengajar, mata kita tengok. Belajar ni untuk menimba ilmu, disiplin, semualah. Anak-anak pelajar kena ingat tu ya. Kena ingat. Bekalan masa depan ya. Seterusnya, ni dia. Masa guru mengajar, lihat telinga ni kita dengar dan kita simpan dalam otak kita. Itulah biasa. Ini simple ya untuk kita belajar biasa ya. Okey, kita tutup, kita buka yang lain ya. Okey, next kita buka yang lain, boleh ya? Boleh. Bila balik daripada belajar, makan, rehat cukup ya. Jangan tak makan nanti sakit pula nanti. Makan, rehat, kemudian ulang kaji balik. Okey, next kita pergi budaya negatif, jangan diikut. Ada dua bahagian di situ ya. Saya minta anda semua tengok gambar ni, bukan untuk ditiru. Inilah pelakuan remaja hari ni. Kalau kita silap langkah, kita jadi macam diorang ya. Dan untuk tahfiz ni sebenarnya saya dah banyak potong gambar ni. Ya, saya banyak potong, dah banyak sensor dah gambar-gambar ni ya. Tapi inilah yang kita tengoklah ya sama-sama ya. Okey. Kenapa hari ni budaya negatif jangan ikut? Saya nak tanya ya pada para pelajar semua, lelaki perempuan ya. Kenapa agaknya hari ni ramai pelajar ataupun remaja, tak kira bangsa dan agama, Cina ke, Melayu ke, India ke, sama je, diorang ni lalai dengan hiburan. Kenapa? Lalai, seronok hiburan, jauh daripada agama. Sebab apa? Cuba kita tengok ni ya. Ni dia, lalai dengan hiburan, gemakan keseronokan ya, jauh daripada ajaran Islam. Sebab apa? Sebab hari ni dalam masyarakat kita ada satu apa yang kita panggil hantu alaf baru. Ya, malangnya ni hantu alaf baru ni, malangnya dia tak ditakuti. Kita tak takut, masyarakat kita tak takut, remaja tak takut dengan hantu ni. Kalau boleh nak bersama dengan hantu ni setiap masa. Okey, kita tengok ni. Ni dia, sayang hantu ni ya. Hantu ni sebenarnya, next ya kita tengok, inilah hantu yang sebenarnya yang mengajak kepada perkara negatif. Tapi masyarakat kita suka. Nak tengok tak hantu ni? Ni dia hantu ni ya. Ni dia hantu alaf baru. Hiburan melampau, budaya kuning, drama-drama tak senonoh kat TV tu. Inilah hantu sebenarnya. Tapi malangnya remaja kita suka, masyarakat kita suka ni. Drama-drama kat TV tu, kalau tak ada jerit pekik, suami jerit kat isteri jerit kat anak, macam tu lah. Saya kata satu benda yang tak elok lah bagi masyarakat kita lah ya. Okey, kita tengok lagi. Awas, iblis dan syaitan akan sentiasa bersama kita. Betul tak? Awak tahu tak iblis ni kalau dia jadi rakyat Malaysia, dia pernah jadi rakyat Malaysia tau iblis. Pernah tengok tak iblis rakyat Malaysia? Tak pernah? Okey, kita tengok iblis rakyat Malaysia. Hati-hati dengan dia ni. Sentiasa ada kat kita. Ni dia ya. Ini iblis rakyat Malaysia tau. Dia ada IC dia. Awak jangan main. Dia akan sentiasa ada dekat kita ni, iblis rakyat Malaysia ni ya. Okey, kita tengok lagi ni. Kita tengok ya. Next kita tengok. Ni dia. Saya nak tunjukkan ini keratan akhbar ya, bukan saya tulis ya. Keratan akhbar. Ni dia. Pelajar rogol rakan sebaya dalam kelas. Ya Allah, dah ada dah berlaku dah. Pelajar rogol rakan sebaya dalam kelas. Apa nak jadi kita tak tahulah. Tentunya pastinya budak kita, budak Melayu kita. Okey, next kita tengok ya. Ni dia. Ada yang buat macam ni tak? Tak ada kan? Ada. Kesian mak bapak dia. Okey, next kita tengok ya. Ni dia perkara yang amat merugikan. Lagi kita tengok lagi. Ya, kalau dia buat macam ni, ni dia, ya Allah ya, mak bapak harapkan anak pergi sekolah ni, bukan buat kerja-kerja macam ni ya. Seterusnya kita tengok lagi ya. Kita tengok lagi gambaran ni dia, wanita, gadis, anak gadis merokok. Anak gadis kat sini ada merokok tak? Tak ada, alhamdulillah. Jangan ikut dia orang ni, malu bangsa kita ya. Kita tengok lagi ni. Seterusnya kita tengok ni dia, merugikan ya kalau merokok ni. Seterusnya kita tengok lagi. Tengok pelajar rosak akhlak ni. Seterusnya, bagaimana kita nak bagi contoh yang baik kepada adik-adik kita nanti ya. Okey, kita tengok lagi. Ni dia, lepak-lepak isap rokok ni ya.
Ni dia sekolah rendah, bayangkan tahun 6. Yang seorang lagi ni, kita tengok lagi. Ni tahun 6 adik kita. Ya Allah, apa jadi dengan budak ni? Ya, kita kena tengok anak-anak kita lagi ni ya. Seterusnya kita tengok lagi ya. Dia sebenarnya bila saya tanya budak-budak merokok ni, tak ada cik, seronok-seronok aja dia kata. Dia rasa bangga dengan kawan dia yang tak merokok. Dia merokok, dia rasa bangga. Macam inilah contoh dia. Kita tengok, ni dia. Aku merokok ni nak seronok-seronok aja. Wah, kamai lagi ya. Kalau ayah dia tahu macam mana? Next kita tengok ayah dia. Aku merotan pun nak seronok-seronok aja ayah dia kata ya. Tahu takut dia? Tahu takut. Jangan kita buat benda-benda negatif ni. Okey, seterusnya rokok musnahkan remaja dan juga orang-orang dewasa sekali lah ya. Kita tengok lagi ni dia. Seterusnya biadab. Ni awak tengok biadab ya. Biadab berlaku di mana-mana sahaja. Tengok contohnya. Ni dia. Ni biadab ni namanya depan orang ni. Kalau nak ramai ni ya. Terus lagi kita tengok lagi. Ni dia. Ini kan nanti saya cerita ya, ada satu bab khas. Kenapa budak-budak ni lepak dekat taman dan kemudian dia berdiri. Ni dalam black metal nanti ya. Dia berdiri kat taman, semua dia pagar bulat je, sama-sama berdiri. Nanti saya cerita apa dia buat ya. Ni dia. Teruskan lagi. Lagi kita tengok lagi. Ini dia, tolong. Mak bapak suruh pergi sekolah ni, bukan pandai pula. You love me, I love you. Baik kau lagi bapak bawa kayu. Pandai pula dia buat macam tu. Ya Allah, bapak suruh sekolah ni. Kita tengok lagi. Ni dia, sedih hati kita tengok ni. Mak bapak dia tengok apa lagi nanti. Seterusnya kita tengok ni. Ni kan gambar ni ada 3 tau gambar dia. Sikun dia. Saya tak sampai hati nak tunjuk. Sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Ni budak Melayu kita ya. Ni dia, dek. Apa akan jadi pada anak bangsa kita ni? Ni dia lagi, kita tengok lagi. Ni dia lagi, teruskan. Lagi. Ni dia. Kalau tertangkap susah nak jawab. Lagi. Mak suruh pergi sekolah bukan pergi berkelah tau. Lagi pergi berkelah pula dia ya. Lagi kita tengok nak baring, nak tidur baring, baliklah rumah. Kalau kena tangkap macam ni baru dia tahu nanti ya. Kena tangkap baru dia tahu nanti. Okey, kita tengok lagi ni. Ni saya minta maaf ya, gambar ni saya tunjuk bukan sebab apa ya. Dia tengah-tengah bandaraya KL, budak Melayu ni lelaki perempuan ni, dia buat benda macam tu. Lepas tu kita dapat maklumat yang dia kena tangkap lah. Kena tangkap, kena sumbat penjara. Itu yang paling layak bagi dia. Awak bayangkan tak ada nilai lah. Tak ada nilai langsung, tak ada nilai manusia langsung ya. Bangsa kita, agama kita, dia buat macam tu. Okey dah. Kita tengok ni ya. Ni dia gambar ni. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa lagi dah. Awak tahu tak ni kedai apa ni? Ini kedai jual alat-alat seks ni. Budak perempuan kita masuk dalam, tengok-tengok entah-entah dia beli kot barang tu. Saya yang dah tua ni, saya malu nak masuk tempat-tempat macam ni. Ya. Okey, kita tengok lagi. Ya Allah, ya apa akan jadi dengan anak-anak bangsa kita ya. Kita tengok lagi ni. Ya Allah, ini bakal ibu ni, bakal isteri besok. Lagi kita tengok lagi gambar dia ya. Lagi kita tengok. Jangan kita zoom lagi ya. Ini dia bakal isteri, bakal ibu besok ni ya. Lagi kita tengok lagi. Ni dia ya Allah ya. Apa nak jadi saya pun tak tahulah. Okey, kita tengok lagi. Terus lagi. Okey ni. Ni dia ya. Lagi tengok lagi. Lagi ya. Ni dia saya nak tunjuk ni. Ni dalam bas tau. Dalam bas. Pakcik ni merah padam muka dia, nak sepak terajang budak ni keluar kalau boleh ni. Tak umpama orang tua, tak umpama ke orang tua ya. Jadi teruskan ya. Teruskan. Pelajar jauhi pengaruh negatif. Siapa yang tak ada lesen kereta, lesen motor, jangan bawa. Jangan bawa ya. Tolong jangan bawa kereta. Nanti dia jadi macam ni nanti ya. Okey, kita tengok lagi. Bakar meja cikgu pula. Aduh yai, kenapalah nak bakar meja cikgu pula ya. Lagi kita tengok lagi ni. Nah, ni curi motor. Ini dia. Ni gang fight, bergaduh. Ni gangster tadilah ni, bergaduh ya. Dan kita tengok lagi ni, buli. Ada buli kat asrama tak? Ada tak? Jangan dik ya. Okey, kita tengok. Buli adalah gangsterisme. Tahu tak? Gangster ni, buli ni. Ya, saya nak cerita sikit ya. Di sebuah sekolah menengah agama ya, sekolah menengah agama di Seremban beberapa tahun yang lepas. Jangan lagi dia. Berlaku satu kes buli dalam asrama yang menyebabkan kematian seorang pelajar. Dahsyat dik ya. Dahsyat. Itu yang saya kata, buli jangan ya. Jangan kita main-main mula-mula, lama-lama jadi buruk. Kita tengok satu contoh buli ya. Satu contoh buli, ni gangsterisme ni. Okey, kita tengok tu. Ambil iktibar ya. Seorang budak, dia anak orang tak berada lah kata orang ya. Satu-satunya benda yang jadi kesayangan dia adalah kotak pensel dia.
Kotak pensel dia macam ni. Kawan-kawan nak bully dia, ambil kotak pensel dia, campak dekat bumbung atas. Bumbung atas dia tinggi tu. Jadi dia usaha nak dapatkan juga ya. Dia sayang sangat ya. Dia pun panjat. Bila dia panjat, dia tergelincir, dia jatuh ke bawah. Jadi ini satu kes polis ya. Kita tengok gambar ni, gambar betul ya. Kita tengok dari atas tu. Kalau dah jadi macam ni, teruskan. Kalau dah jadi macam ini, jatuh macam ni, tak guna lagi dah. Kalau dah jadi macam ni, kita tengok. Kalau dah jadi macam ini, kita tengok ya. Ni dia. Ya. Dan akhirnya jadi macam ni. Tengok lagi. Akhirnya polis datang usung jenazah tu bawa balik. Jadi awak kena fikir, siapa yang bully memang kena macam ni lah satu masa nanti ya. Seterusnya kita tengok lagi ni. Di sekolah ni ya. Di sekolah. Seterusnya bully ni di asrama ya. Dan ini dia. Ni yang saya kata tadi, geng Cobra tadi. Ni geng Cobra yang serang ya. Yang serang anak-anak. Tengok ni, dahsyat ni, geng mafia sekolah ni. Tengok. Kalah Jackie Chan ni sepak ni, tahu tak ni? Jackie Chan pun kalah flying kick dia ya. Perempuan pula tu ya. Perempuan pula tu. Okey, kita tengok lagi lah ya. Ni sampai teruskan. Terus lagi. Ni dia ya, gaduh ya. Ni dia lagi tempat. Nampak ni? Ni. Kalau buat macam ni, kalau cikgu tangkap, jawab sendirilah ya. Okey, kita tengok lagi. Next. Kita tengok lagi ya. Seterusnya. Habis ya? Okey dah. Habis. Okey. Saya pergi pada yang kedua yang ada petunjuk ponteng ya. Ponteng sekolah sikit. Kita pergi bab kedua. Bab kedua ya. Boleh? Part 2 ya. Pada adik-adik tolong jangan tiru ya. Awak jadikan ni iktibar dan awak jadikan ini info. Beritahu orang ini tak baik, ini tak baik ya. Ini tak boleh buat. Kalau boleh buat, kalau kita buat jadi apa ya? Kena tangkap, kena apa semua. Okey, kita tengok ni. Ponteng sekolah. Kita tengok ponteng sekolah ya. Ni dia. Ponteng sekolah. Next kita tengok kenapa pelajar ponteng. Sebab dia nak berpoya-poya, nak suka-suka, tak nak belajar. Ini susah lah kalau macam ni kan. Kalau kita ada sikap tak nak belajar, nak seronok-seronok Okey, kita tengok lagi gambaran seterusnya. Ni dia ya. Tertinggal mata pelajaran penting kalau kita ponteng menjadi tak tanggungjawab semua ya. Tak tanggungjawab. Okey, kita tengok lagi. Tapi malam tadi kan, saya rasa kalau budak-budak nak ponteng tak boleh lah. Malam tadi kan. Malam tadi saya pergi sebuah tafiz jauh ke dalam Ya, saya kata kalau budak nak ponteng memang tak boleh lah ponteng, nak keluar tak boleh keluar ya. Sangat baik pada budak-budak belajar situ. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ni ya, gambaran seterusnya. Ni dekat Seremban. Macam mana dia berbaris masuk hutan ponteng? Macam itulah dia berbaris masuk van polis pula. Ya, orang tangkap dia, orang panggil polis. Berbaris tu masuk van polis tu semuanya ya. Okey, kita pergi lagi. Okey, kita tengok lagi. Ni ponteng cyber cafe. Sini ada cyber cafe tak? Sisi. Ada tak ya? Ada ya. Dia minta duit kat mak, ingatkan mak ingat nak belajar, rupanya dia buat benda tak senonoh, kena tangkap dalam tu ya. Okey, kita terus sekali lalu ya tu. Kita buat sekali lalu je ni ya. Teruskan sekali lalu je. Ya, buat benda-benda tak senonoh dalam tu. Ni dia atas sekali. Ni, kesian mak bapak dek. Bawa baju, pergi tukar baju dalam hutan semua, dalam belukar. Tapi ponteng sekolah. Kesian mak kan. Mak ingat anak dia pergi sekolah. Kesian mak bapak kita kan. Okey, terusnya. Seterusnya ini melompat pagar ni semua ni. Okey, lagi ya. Teruskan lagi. Okey, sebuah sekolah di Kuantan saya nak cerita sikit. Gambar ni Saya tutup gambar tu sekolah mana. Di Kuantan baru-baru ni pun dia orang tanya sekolah mana. Saya kata cari sendirilah ya. Okey. Dek, hari guru setahun sekali, betul tak? Hari guru awak pergi cium tangan ustaz, cium tangan ustazah tu yang perempuan, pergi cium tangan ustazah tu. Terima kasih ustaz, terima kasih ustazah bagi ilmu kat kita. Hormat dengan guru ya. Patutnya macam itulah. Tapi tak. Ni budak-budak sekolah ni. Hari guru dia protes dengan cikgu dia. Apa dia buat? Dia lompat pagar, kemudian dia cat muka dia. Tengok tu, dia dah cat muka dia. Macam Zorro. Dia ingat dia Zorro agak situ. Dia cat muka dia. Kemudian dia merempit depan sekolah. Dia nak tunjuk gagah dengan cikgu dia. Keluar surat khabar ya. Kita tengok. Keluar surat khabar. Malu ya. Malu sekolah, malu mak bapak dia. Nampak tak? Yang tu dah macam zombie kampung pisang muka dia dah. Awak tengok yang belakang tu ya. Ni dahsyat ni. Kita jangan buat benda-benda macam ni lah ya. Seterusnya kita tengok lagi. Ni dia ponteng kena tangkap. Dan ini ya, tengok ya. Okey, next. Awak tengok ya. Ada rupanya negara-negara lain yang tak benarkan anak gadis belajar. Ya Allah, dia tak bagi tau. Yang atas tu dia nak belajar, diugut bunuh.
Yang tengah tu disimbah asid sebab dia belajar. Tapi anak gadis kita boleh belajar, pergi lepak tepi tasik buat apa? Tunjukkan antara kita dengan orang lain macam mana. Kita tak perlu belajar ni, kita tak penting kan. Negara lain sampai jadi macam tu, dahsyat ya. Okey, kita tengok lagi. Inilah dia cuti sekolah. Kalau cuti sekolah tak lama lagi pada adik-adik ni, jangan buat perangai macam ni Kesian, tolong mak bapak. Jangan lakukan perkara negatif. Ni dia, lepak-lepak dengan kawan-kawan. Dan kalau nak lepak, cari tempat sesuai. Jangan lepak dekat sini jangan lepak dekat sini. Awak lepak kat sini hangus nanti. Jangan lepak kat sini, bahaya ni Okey, kita tengok lagi. Ni dia. Dekat asrama, tahu fly tak? Tahu fly tak? Tahu kan? Dekat sekolah tak ada asrama, dia tak tahu fly. Fly tu apa dia kata? Jadi fly ni, jangan fly ni dia. Tingkatan 2 fly dekat disco. Baru tingkatan 2 menangis, tak guna lagi dah. Cikgu, pakcik, tolong jangan beritahu cikgu, tolong jangan beritahu mak bapak saya, hantar saya balik asrama cukuplah. Tak guna lagi dah, nangis pun. Sebab jangan buat. Ni yang lelaki ada buat macam ni tak? Ada tak buat macam ni lelaki? Keluar. Warden suluh nanti Okey, dah lah ponteng kacau maknya lagi, ya Allah. Awak tahu maknya tak? Dek tahu tak maknya? Maknya ni dia lembut, memanglah lembut orangnya. Kalau dia marah macam mana? Macam mana? Keluar suara Jamal Abdillah, awak tahulah. Suara Jamal Abdillah keluar nanti. Jangan kacau ni, teruk DVD lucah. Ya Allah, bapak pinjam duit orang tau, nak beli komputer, laptop untuk dia. Bila bapak bagi laptop, dia buat apa? Tu dia. Dia download benda-benda lucah tu, gambar dia tu Dia download benda-benda lucah, kena tangkap budak ni. Kena tangkap. Jadi jangan buat Okey, kita tengok arak dan judi tu. Arak dan judi kita tengok arak dan judi. Arak ni perosak lah. Jangan sesekali lah kita dekat kan. Okey, teruskan kita tengok lagi ni. Ni semua minum arak ni. Okey, kita tengok lagi ni. Ya Allah dek, macam mana ceritanya budak ni? Ni budak Melayu kita ni, Islam kita ni. Apa benda yang dia beli tu? Dia takkan sekadar beli je, dia minum, tak? Ya Allah kita tengok lagi. Kalau dia tak taubat, tak tahulah apa jadi dengan dia Okey, kita tengok lagi. Tegur arak di masjid. Ya Allah, teruk ni. Kalau saya ada masa tu kan, saya nak ajak awak pergi tangkap budak ni, kita ikat kaki dia, kita campak dalam sungai, boleh tak? Awak bayangkan dia mabuk dalam masjid Jamek tau. Masjid Jamek dekat KL. Ya Allah, saya tak tahu apa jadilah anak-anak Melayu kita lagi ni Dan seterusnya kita tengok lagi. Ini dia. Ini gambar ni yang gambar satu bawah next Gambar ni depan mata kepala saya tengok. Hari Ahad di Podison pukul 5 petang. Bergelimpangan anak-anak Melayu daripada KL turun main arak sana, main dadah, main arak. Dahsyat dek Dahsyat. Okey, kita tengok lagi ni. Arak sangat dahsyat. Judi kita tengok judi. Kita tengok macam mana cara orang Melayu berjudi hari ni. Dia ambilnya batang getah tu, dia gosoknya pagi sampai petang dengan harapan keluar nombor. Keluar nombor kat getah tu, dia kata, kat pokok tu. Keluar ular baru dia tahu nanti. Ini dia dahsyat orang kita, kurafat dia Ini dia bawa anak dia pergi beli nombor ekor, nombor judi. Kalau anak dia dah besar jadi ahli judi, jangan salahkan sesiapa Kita ingat wahai orang yang beriman, sungguhnya arak judi itu adalah perbuatan syaitan Dan kita tengok lagi, pilihlah rakan, jauhi perkara negatif. Siapa yang tak ada lesen, jangan bawa kereta, jangan bawa motor. Aksiden jadi macam ni budak ni. Mak bapak tunggu dah jadi mayat dah balik. Jadi pilihlah rakan yang itu, pilihlah rakan yang baik Pilihlah kawan-kawan yang baik. Ni dia. Pilih kawan yang baik ni. Kita pilihlah rakan yang baik macam ni. Itu dia. Best friend Pilihlah rakan yang baik Tak apa. Ni dia. Next kita tutup. Bangsa punah tanpa maruah, pakaian tingkah laku cerminkan wajah. Kita tutup. Saya minta pada anak-anak gadis hati-hatilah berpakaian ni berpakaian. Ada yang pakai singkat-singkat sangat tu, sampai bila dia duduk dah nampak dah. Dia tutup kat atas tapi kat bawah dia dedahkan. Banyak berlaku hari ni Ambil iktibar lah semua kita kongsi iktibar lah. Dan seterusnya kita pergi pada saya tunjuk bab dadah dulu Saya tunjuk bab dadah dulu. Dadah membawa padah. Pernah ada tak ceramah dadah kat sini? Ada? Pernah ada tak? Belum Okey, insya-Allah kita kongsi sama-sama Buku ni 100% pasal dadah Saya interview budak-budak dadah. Okey, kita pergi pada bab dadah. Satu lagi, kalau saya tak sempat buat rokok adik-adik pelajar ingat Rokok ni
dia dalam dia banyak sangat racun. Ada 4,000 jenis racun dalam rokok. Ya, kita tak boleh tengok racun dia semua. Ya, cuma saya boleh cakap sikit lah ya. Dia ada amonia. Dalam asap rokok ada amonia. Amonia ni apa? Dekat kampung makcik-makcik tak tahu amonia ni. Saya cakap klorok pun dia tahu. Tahu klorok tak? Bayangkan mak kita lantai dia berlumut. Lepas tu dia kena klorok jadi apa? Putih. Itu sebabnya budak isap klorok. Bayangkan. Dalam asap rokok kita ada klorok, kita ada metrofen, macam-macam. Semua benda-benda yang bahaya. Metrofen ni, orang yang nak mandikan binatang, kucing dia nak bersihkan kucing dia, nak buang kutu, dia pakai ni, metrofen ni. Metrofen pun ada. Jadi dalam rokok ni banyak sangat racun. 4,000 jenis racun. Kalau kita tengok ayah kita ya, atau abang kita kulit putih ya, abang kita kulit putih, ayah kulit putih, tapi bibir dia dah hitam. Awak cakap dengan ayah, "Yah, berhenti ya." Itu racun arsenik ya, nama dia racun arsenik dah sampai tahap yang sangat serius. Dan satu saya nak pesan, shisha atau vape. Vape tahu tak? Vape. Saya tengok kat Felda ya, budak-budak keliling duduk dekat meja bulat, lepas orang passing. Saya tengok adalah satu orang tu sampai 5 hisapan lah. 5 hisapan pas kat kawan. Lepas tu pusing sampai 5 kali seorang. Awak tahu tak? Satu hisapan vape sekali je awak hisap, dia bersamaan dengan 400 batang rokok. Bayangkan. Sama macam awak hisap 400 batang rokok, satu hisapan saja vape. Okay? Okey, kita pergi dadah ya. Ingat adik-adik jangan merokok dia ya. Tolong ya, adik-adik jangan merokok ya. Okey, kita tengok lagi. Dadah. Apa itu dadah? Dadah adalah apa sahaja yang serang otak kita dengan badan kita. Itu dadah namanya ya. Dadah ada 2 jenis. Satu dadah asli, tradisional. Satu lagi dadah sintetik, dadah buatan. Okey, kita tengok lagi. Ya. Dadah asalnya dicipta untuk manusia, kebaikan. Katalah kan wanita kan nak bersalin dekat hospital kan, dia nak kurangkan sakit, doktor suntik morfin. Morfin ni dadah, tapi untuk kebaikan lah. Yang buat jahatnya dadah ni adalah apabila orang guna dadah bukan untuk rawat penyakit, tapi untuk ketagihan. Itu dia salah guna dadah namanya ya. Okey, next kita pergi terus ya. Ni dia dadah tradisional atau dadah sintetik. Ada 2 ya. Okey, dadah tradisional ni macam benda-benda yang ditanam lah, ganja, ketum ya. Okey, kita tengok lagi next. Ni dia ya. Okey, teruskan, boleh teruskan. Ni candu ya, antara yang apa tradisional, candu ataupun ketum. Ni ketum ya. Okey, saya nak tunjuk ketum. Dekat sini ada ketum tak? Ada tak? Orang tanam ketum ada? Ada. Okey, saya nak cerita sikit. Air ketum ni dia macam air tebu kan? Pernah tengok tak? Dia macam air tebu ya. Jadi adalah satu kes banyak di utara tau, di Kedah ya, Kedah Perlis. Air ketum ni dia salah guna. Air ketum ni nenek moyang kita guna dulu. Nak kerja ladang, nak teroka hutan, dia minum, badan dia kuat. Tapi budak-budak hari ni dia dah tukar sikit. Okey, satu hari di Kedah, saya hari Jumaat cuti kat Kedah. Hari Ahad saya ada program. Jadi guru tanya saya, "Cik Don tak balik ke?" Saya kata, "Tak balik tuan, besok saya ada ceramah hari Ahad." "Okey, malam ni tunggu saya," dia kata. "Tunggu saya datang ambil kat hotel, saya nak tunjuk 2-3 perkara." Okeylah. Malam tu dia datang, dia bawa saya satu kawasan, budak-budak lepak ni. Budak-budak motor ni lepak, dan budak-budak dadah semua lepak kat situ. Dah kena 3-4 kali dah. Dan masih ada kat situ lagi. Jadi seorang budak dadah depan saya, dia huyung hayang, dia pegang kat tangan dia pegang Taisong. Tahu Taisong tak? Taisong ni arak, botol arak kecil tau. Dekat kedai Cina RM3-4 je harga dia. Ya, ini arak Cina jual ni. Dia pun beli, dia tuang dalam gelas, saya nampak sendiri ya. Dia tuang dalam gelas, kemudian dia selup poket dia ambil bateri. Bateri tahu tak? Bateri suluh tu, lampu suluh tu. Awak bayangkan bateri ni kalau dia berair, lampu suluh jadi karat. Betul? Dia ambil je bateri tu, dia letak dalam air tu. Dalam gelas tadi berbuih-buih naik. Diminum satu. Itu yang saya kata dadah ni akan musnahkan bangsa kita. Mati budak ni, mati besok ni. Itu satu kes. Kes ketum, besok pagi dia bawa saya, kita breakfast kat satu kampung, dia kata. Okey, kita pergi kat warung tu. Sampai depan warung, ada sebuah rumah pagar tinggi ni. Tinggi macam kandang lembu ya. Tinggi, kawat, pagar kawat. Dia kata, "Cik Don tengok sekejap lagi," dia kata. Tak lama lepas tu ada seorang budak dalam 18 tahun umur dia masa tu. Budak lelaki, tak pakai satu apa pun. Pakaian tak ada langsung.
Dia berlari dalam keliling rumah, dia menjerit-jerit. Dia menjerit dalam kawasan rumah tu. Dan guru cakap apa dengan saya? Cik Don, you tahu tak? Itu ketua pengawas saya dulu. Allahu Akbar, saya cakap. Sebab apa dia jadi macam tu? Dia minum apa yang dia panggil, next kita tengok. Ni kita anulah ya. Tu Cakroy, pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Cakroy ni adalah air ketum, dia campur dengan kok dalam tin tu, berbuih-buih, dia campur kok, kemudian dia campur dengan ubat batuk 1 botol. Ubat batuk dia campur, kemudian akhirnya dia ambil ubat nyamuk yang berlengkar yang hijau tu, dia tumbuk, dia campurkan. Mati dek kalau minum ni. Kita tengok ya, apa kesannya Cakroy ni ya. Apa kesannya? Tonic. Itu sebabnya saya kata budak Melayu kita kreatif yang negatif. Kalau kreatif buat saintis macam NASA ke sana, okey lah. Ini kreatif yang buat benda macam ni. Kita tengok lagi ni ya. Komplikasi buah pinggang, mata, cengkung, hilang keupayaan diri, pecah saraf otak, gangguan mental. Itu sebab yang berlari tu tak pakai baju tu. Gangguan mental dah ya. Okey, kita tengok kan lagi. Tolong dia jangan try ya. Benda-benda macam ni jangan negatif. Okey, kita tengok lagi. Ya, seterusnya dadah ya. Dadah ni adalah daripada asid dibuat. Daripada berbagai jenis asid ya. Seterusnya kita skip ya. Okey, dadah. Seterusnya dadah tiruan ya, macam-macam jenis. Kita tengok air teh ni. Tengok air teh di KL, dadah ni dimasukkan dalam air teh, budak-budak sekolah pergi, sedap sangatlah, segelas RM4 dijual pun budak-budak beli. Rupanya ketagihan ni air ni, kena tangkap dah. Kena tangkap ya. Okey, lagi kita tengok ya. Ini dia dadah. Okey, terus tinggalkan, skip. Kita skip ya dadah ni. Okey. Okey, yang bawah sekali. Okey, kita tengok ni. Kalau anda jumpa ni atau bagi orang, jangan sesekali ambil ni. Itu alat untuk hisap dadah tu. Ya, kita tengok ni yang bawah tu. Bawah lagi. Okey. Ini alat untuk hisap dadah. Kalau jumpa, buang. Jangan ambil. Kalau orang bagi, jangan ambil ya. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Ini dia. Okey, yang atas bawah dia. Atas. Yang satu lagi, next. Atas lagi. Bawah dia tadi. Okey, bawah dia. Okey, saya nak tunjuk ni. Dadah dalam top up tau, orang buat. Ini gambar polis ya, polis tunjuk gambar ni. Orang dah buat dadah, dia letak dalam top up. Kita ni tak tahu nak beli handphone, kita beli top up. Kita ingatkan top up biasa, rupanya dadah dalam tu. Awak tengok ya, macam mana pandai orang buat dadah pun, polis lagi pandai dapat tangkap. Ini gambar polis ya. Dadah dalam top up dah ada hari ni. Okey, kita tengok lagi pil kuda ya. Pil kuda tahu, pernah dengar tak pil kuda? Pil kuda ni dia orang kata banyak di pantai timur lah, di Kuantan, di Kelantan ya. Pil kuda sangat dahsyat dia. Kita tengok seorang remaja di Kuantan, dia makan pil kuda, apa jadi dia? Remaja rogol kambing biri-biri. Ya Allah ya Tuhan. Makan pil kuda, dia rogol kambing rupanya budak ni. Kalau dia pergi mahkamah kan, hakim tanya, kes apa? Next, kes apa? Kes rogol kambing, Tuan Hakim. Terperanjat hakim tu. Ya, ini dahsyat ya, tolong dia ya. Okey, kita tengok lagi. Ni dia tu gambar tu ya. Kejadian berlaku di Bangkok, Thailand. Awak tengok mata dia. Penagih ni, ketagihan yang sangat tinggi. Akhirnya pihak polis terpaksa tembak dia untuk selamatkan anak gadis tu. Ini dahsyat ni, ini dadah paling dahsyat. Berlaku juga kat negara kita beberapa tahun yang lepas. Daripada Johor Bahru pergi KL dalam bas, seorang penagih dadah mengamuk dalam bas. Dia pakai parang potong daging tau. Berapa orang cedera. Seorang buta dia buatnya. Dan seorang anak gadis terbelah muka dia. Tapi kan anak gadis ni masih hidup tau. Dia cerita dengan kita. Sempat dia cakap dengan kita macam mana dahsyatnya kelakuan seorang penagih dadah. Kita tengok ni dia. Anak gadis ni. Tu gambar dia ya. Okey, kita tengok. Ni dia. Terbelah muka dia. Awak tengok, bayangkan. Macam mana dahsyatnya seorang penagih dadah ya. Okey, kita tengok hukuman penagih dadah ni. Teruk dia ya. Tengok makcik tu. Makcik ni patutnya jaga anak-anak muda. Ya. Tapi dia jual dadah. Kena tangkap ya. Seterusnya kita tengok lagi. Ni dia. Seorang artis ni. Seorang artis. Muka cantik Allah bagi bakat berlakon. Tapi main dadah. Kena tangkap ya. Dan kita tengok. Hukum gantung. Ni dia. Dia senyum tu. Awak ingat kan masa hari dia nak kena gantung. Dia boleh senyum tak? Tak boleh senyum. Sekarang bolehlah senyum ya. Ini dia sebatan. Kita tengok. 10 sebatan ya.
Kita tengok orang kena sebat. Pernah tengok gambar orang kena sebat tak? Ada video sekali ya orang kena sebat ni. Dahsyat ya. Kita tengok sebatan. Ni dia sebatan ya. Dan yang satu lagi sebatan Islam lain ya. Sebatan Islam di Aceh ni dia ada pakaian lah. Dia tak ada yang dedahkan pakaian. Ni sebatan Islam di Aceh ya. Dan kita tengok ni. Next kita tengok ya. Satu lagi kita tengok. Ini dia. Satu lagi gambar. Next. Okey, awak tengok ni ya. Polis cakap budak-budak dadah ni, dia orang kalau nak kena tangkap dia buat tak tahu je. Sebab dia tak sedar tau. Polis diurus air muka pun tak bangun ni. Ni dahsyat ya. Ni di Seremban ya. Di Seremban jual dadah lah. Dua beradik jual dadah di Seremban. Tu ada gambar dia dulu ya. Saya tutup gambar dia. Okey, next kita tengok. Kita tengok ya. Dadah membawa padah. Kita tengok apa yang berlaku pada ni. Tak kita hidup macam ni, Dek? Nak? Kita tak nak kan? Pastinya kita tak nak hidup macam ni kan? Ini dia yang saya kata tadi, Samsu tadi. Samsu dalam botol, Taisong dia panggil. Budak-budak minum RM3 je harga dia. Nak minum tengok apa jadi kat dia. Bergelimpangan macam ni lah, ya Allah ya. Ini dia, hidup tak menentu kalau macam ni dah ya. Dan kita tengok kalau share ni budak sekolah di Johor kita tak tahu sekolah mana. Dia main dadah ya di Johor tu. Sekolah menengah ya, kena tangkap ya. Kena tangkap. Okey, kita tengok lagi ni. Kongsi jarum dapat apa? Dapat AIDS ya, kongsi jarum. Okey, teruskan lagi sampai ke tahap ni lah hidup dia orang ni tak tahulah. Okey, teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi. Ni anak gadis ya, turun berat badan dia dahsyat akibat dadah. Dan orang dadah ni dia mencuri kalau dia nak dadah. Mak sendiri pun dia boleh bunuh tau. Dia boleh bunuh mak sendiri ya. Tengok ni dia mencuri apa? Dia curinya papan tanda sekolah kebangsaan apa ke semua dia curinya. Dia umpilnya huruf tu, dia nak jual. Ya Allah dahsyatnya ya. Terusnya kita tengok lagi. Ni dia perkakas rumah ibunya. Dalam buku saya cerita masa saya kecil saya kawan baik dengan seorang ni. Tidur sebantal dengan dia. Ya, memang baik betul. Lepas kami besar, saya sambung belajar, dia tak nak belajar lagi, dia kerja. Bila dia kerja, dia jual peralatan office dia. Dia jual typewriter. Masa tu tak ada komputer, typewriter dia jual. Lepas tu dia berhenti kerja, dia join geng-geng dadah ni. Dahsyat dia budak ni ya. Akhirnya bapak dia panggil saya satu pagi, tengok dalam bilik dia, dia dah meronta-ronta dah. Dah nazak dah kan. Dia meninggal, keluar buih-buih hijau dekat hidung dengan telinga dia, dekat mulut dia. Doktor kata apa? Doktor kata mungkin organ dalaman dia pecah. Sangat dahsyat dia. Ada dalam buku saya cerita dia ya. Itu sebabnya perkakas rumah mak dia habis. Pinggan mangkuk mak dia pun dia jualnya. 50 sen pun cukup lah. Nak beli dadah ya. Nak beli dadah. Okey, dahsyat dia. Okey, terus lagi. Ni dia. Lain kali buat macam ni je. Orang dadah ni dia curi kasut tau. Kasut saya dah banyak kali kena dah. Besok saya nak buat macam ni. Boleh tak? Okey, kita tengok lagi. Seterusnya kita tengok lagi. Ini dia. Melayu paling ramai di pusat pemulihan. Ya Allah, apa akan jadi pada anak-anak kita? Ini dia. Melayu paling ramai di pusat pemulihan. Ni dia. Penagih dadah ni dia tak dapat dadah, dia gigitnya abang ni. Kesian abang dia tak tentu pasal, tiba-tiba kena gigit je ya. Jangan dekat tau dengan penagih ni, macam-macam dia orang boleh buat ya. Okey, kita tengok anak gadis ya. Aku jual tubuh kerana dadah, tengok dahsyat dik. Kalau mula terjebak dengan dadah ni, inilah dia. Okey, kita tengok suami tendang isteri mengandung. Apa lagi? Ni dia nak campak anak dia kat luar tingkap ni. Dia ingat anak dia Superman ke apa? Boleh terbang ke? Dia campak anak dia tu ya. Okey, kita tengok lagi ni. Pelajar ditahan. Okey, kita tengok gambar tu. Kena tangkap tu ya. Perhagut. Kena tangkap. Next kita tengok ya. Ni dia macam nilah kehidupan dia orang dahsyat ya. Saya interview dia orang lah. Ya Allah, macam-macam dia orang hidup dia orang. Tak terfikir kita tahu dia orang boleh buat apa saja tahu. Dia boleh buat. Di Seremban ya, ada satu calung najis. Yang tempat najis tu kan ada calung dia tu. Dia ambilnya calung, dia ambilnya apa? Benda macam bulat tu, pipe kan? Dia hidunya, dia letaknya dalam tu najis tu, dia hidunya najis tu. Ini dahsyat sampai tahap tu dah. Tahap tu dah budak-budak penagih ni. Okey, kita tengok sampai macam ni. Tengok ya, rupa-rupanya orang menagih dia susah nak sembuh penyakit dia. Contoh kita tengok ni. Sebab dia antibody dah tak ada lagi dah. Bila dia kena penyakit, jadi contoh yang bawah tu tengok. Asalnya kudis saja ni tangan dia. Tapi hari ni dah merebak, nampak tulang dah. Jadi orang dadah ni dia tak boleh baik ya. Kalau dia sakit, dia memang tak boleh baik. Okey, ni kita tengok. Hisap dadah telan Pilnospan. Pilnospan tahu tak apa dia? Pilnospan pil kecil-kecil tahu ubat batuk tu. Di Seremban kena raid klinik jual. Doktor pun kena tangkap. Dia jual kat budak-budak dadah, dia orang ambil, dia telan macam tu. Hisap dadah telan Pilnospan. Lemah lesu badan jadi
Janganlah sampai macam ni, ya. Nak ke diri kita macam ni. Kalau kita macam ni, tak payahlah nak alihkan dia. Nak gosok baju, gosok atas badan dia je. Teruk, ya. Sampai ke tahap ni. Okey, kita tengok lagi dah. Menuju dah next. Kita tutup ya. Kita tutup. Ini yang perempuan punya penagih perempuan lah, ya. Okey, saya minta pada adik semua lah, dadah ni jangan sesekali kita mencuba, ya. Okey. Saya pergi pada, nak lagi tak ni? Nak lagi? Okey, kita pergi yang 10 dulu, ya. Derhaka menuju apa? Neraka. Ada mak bapak tak? Sayang mak tak? Sayang ayah tak? Sayang. Okey. Saya hilang mak saya umur saya 10 tahun. Awak bayangkan macam mana kita tengok orang manja dengan mak. Jadi awak yang ada mak, awak kena sayang mak. Betul, ya? Kena sayang dengan mak bapak kita. Okey, kita tengok ni. Derhaka menuju neraka. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok, ya. Pertama, ya, mak kita memang sayang kita lah, dik. Tolonglah. Awak tak tahu macam mana sayangnya, cintanya mak dengan bapak kita pada kita, ya. Kita tengok ni. Dari kecil hingga dewasa, ibu ayah susah menjaga, ya. Lagi kita tengok, makan suap, sakit jaga, keperluan disiap walau wang tiada. Saya teringat satu kes di mana seorang ayah dipenjara 6 bulan kerana mencuri satu tin susu kat pasar raya. Ya Allah, kita tahulah mencuri itu salah, betul tak? Tapi kenapa ayah ni curi susu? Kenapa? Sebab dia tak ada duit nak beli untuk anak dia, baby dia. Dahsyat, ya. Tapi memang salah lah, ya, perbuatan dia tu. Tapi inilah dia kasih sayang seorang ayah, ya. Walau susah ibu derita, anak dibelai umpama permata. Kita tengok lagi, next, ya. Ni dia. Pelajaran diberikan, semoga anak berjaya, senang masa hadapan, ibu ayah bahagia. Mak bapak kita bukannya nak duit kita besok. Awak dah besar besok, mak bapak bukan nak duit kita, tau. Mak bapak tengok kita bahagia, dia pun bahagia sekali, ya. Jadi kita tengok next, kita tengok ni. Sangat derita. Ibu mendidik sepenuh jiwa agar menjadi insan berguna, ya. Namun ada anak yang ingkar sambil lewa waktu belajar, rokok dadah rempit dikejar, buang bayi nama tercemar. Ada yang macam ni, sayang mak bapak, ya. Awak tengok lagi. Jangan jadi macam si Tanggang lah. Tahu si Tanggang kan? Si Tanggang ni dia derhaka, tengok, ya. Okey, jangan jadi anak derhaka macam si Tanggang lah. Ya, macam si Tanggang, dia derhaka pada mak dia, Allah balas je. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ini di Pantai Manis, ya, Malin Kundang. Samalah cerita dia macam si Tanggang tu, ya. Ini dia ada dia punya kesan-kesan di Pantai Manis Sumatera lah. Asal disebabkan anak derhaka pada ibu bapa, ya, boleh jadi batu macam ni lah, ya. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Kita tengok ni, ya. Dek, saya nak tunjuk ni, ya. Ni dia. Ingatlah selalu kita semua, pohonlah ampun ibu dan bapa. Apabila usia menjelang senja, bahagiakan mereka, janganlah lupa. Bila mak bapak kita dah tua, tengok, ya. Next, kita tengok gambar next ni. Tengok, ya. Tangan yang berkedut ni lah yang halau nyamuk masa awak kecil dulu. Awak kata tangan dia dah berkedut dah. Ini mak bapak kita, tangan dia ni lah yang halau nyamuk masa kita tidur dulu. Dan kita tengok lagi, ya. Ni dia. Anak derhaka zaman ni, mak bapak kita diminta supaya jangan sesekali derhaka dengan mak bapak. Jangankan maki hamun, kita cakap apa? Cakap pun tak boleh, betul tak? Ni, cakap pun tak boleh dengan mak bapak kita, betul tak? Ini kan pula kita derhaka. Okey, kita tengok apa yang berlaku, ya. Kita tengok lagi. Ini dia. Ini anak derhaka, ya, tapi dia bukan Melayu lah, bukan Islam lah, ya. Okey, kita tengok yang Islamnya. Bawah lagi. Ni dia, ya. Kejadian berlaku di Kedah. Ayah berumur hampir 100 tahun, ya. Anak perempuan dia 28 tahun. Ayah ni rindu sangat nak jumpa anak perempuan dia ni. Sampaikan dibawa oleh keluarga dia yang lain. Tapi bila jumpa anak perempuan dia, tak nak jumpa ayah dia. Ya, dia tak nak langsung jumpa ayah dia. Saya nak pesan dengan anda semualah, ya. Walaupun dia kata ayah dia jahat, kalaupun ayah dia anggap jahat, ayah tetap ayah, ya. Entah-entah pakcik tu nak meninggal kot. Mana kita tahu? Lagi 2-3 hari dia meninggal. Kita tak tahu, ya, anak tak nak jumpa dia. Dan yang kedua ni, kes ni di Labuan. Ayah ni dia sakit masuk hospital. Dia nak keluar, dia minta anak dia ambil. Anak dia ambil, tengah jalan anak dia suruh dia turun. Anak dia buang dia dekat masjid tu. Menangis dia. Keluar surat khabar, ayah ni. Buang bapa tepi masjid. Ya Allah, dik, tolonglah, dik. Mak bapak kita bela kita daripada kecil, tau, ya. Tak ada sampai jadi macam ni, ya. Jangan sampai jadi macam ni. Yang ketiga, kes makcik ni daripada Sarawak.
Dia nak rindu dengan anak dia di Semenanjung, di Selangor. Dia pinjam duit kawan dia beli tiket kapal terbang. Sampai dekat Selangor, anak dia ambil beg dia, bukan peluk mak dia, dia campak beg mak dia tepi jalan tu. Dia tak nak terima mak dia. Mak dia menangis seorang, orang bawa, orang jumpa, orang bawa dekat Balai Polis Seri Kembangan sana tu. Ini anak derhaka, sangat dahsyat lah adik ya. Kesian mak bapak kita. Jangan biarkan ibu menangis ya. Saya tengok ya budak-budak asrama, dia ada outing, betul tak? Saya bila tengok budak-budak sekolah menengah ni, dia outing, dia pergi KFC, dia pergi McD kan, dia makan dengan kawan-kawan dia, enjoy. Mana dapat duit tu? Mak bapak bagi. Cuba kita tengok next ya. Kita tengok yang terakhirnya. Awak tahu tak mak bapak bagi kita duit apa yang mak bapak makan kat rumah? Awak tak tahu, tengah-tengah entah-entah mak bapak makan ikan kering aja kat rumah. Bagi duit kat anak supaya anak boleh makan sedap-sedap sikit. Ya, mak bapak makan ikan kering aja tahu kat rumah. Tolong dek ya, jangan. Kita sedih tengok ni. Pengorbanan seorang ibu pada anak dia. Awak kena sayang mak bapak awak. Okey, tengok lagi ya. Ni lagi. Tengok ni. Macam mana ni dia. Seorang ibu yang tak ada tangan tau. Dia tak ada tangan. Dia tak ada tangan. Tapi dia nak tunjukkan kasih sayang dia pada anak dia. Dia kepit sikat tu. Dia sikat rambut anak dia. Padahal dia tak ada tangan tu. Dia nak jadi macam ibu yang lain. Macam mana sayangnya seorang ibu pada anak dia. Nah, seterusnya kalau ayah kita dah tua besok, jagalah dik. Jangan hantar rumah orang tua pula. Ya? Okey, kita tengok lagi. Awak rumah banglo besok. Tiba-tiba ayah masuk rumah rumah orang tua. Ya? Jadi kita tunjukkan berapa kelatan akhbar ni, bagaimana anak derhaka pada ibu bapa. Okey, kita tengok ni. Ya. Ibu bapa terseksa. Kita tengok belasah bapa guna cangkul. Lagi kita tengok anak tikam bapa hingga mati. Next kita tengok anak bunuh ibu enggan beli nasi tu. Mak dia tak beli nasi, dia bunuh mak dia ya. Dan kita tengok SMS derhaka ni. Budak-budak sekarang ni SMS dia maki hamun mak dia, biasalah ya. Dia maki hamun mak dia. SMS derhaka ya, SMS. Okey, kita tengok lagi. Remaja bawa kepala ibu ke balai polis. Mak dia tengah tidur, dia potong kepala mak dia. Ya. Ni budak dadah ya. Tendang bapa ya. Tendang kepala bapa. Next kat bawah dia. Tendang kepala bapa ni. Kita tengok. Ni nak sembelih, tendang kepala bapa. Yang saya sedihnya, ayah dia bukan tengah tengok TV ke apa. Ayah tengah solat tau. Ayah tengah solat, dia sepak kepala ayah dia. Ni budak ni. Dalam pusat ni ya, sekarang ya. Pusat pemulihan akhlak ni. Okey, kita tengok lagi ni. Next, kita tengok. Ya. Okey, ni dia. Ludah lauk satu periuk. Mak dia tengah masak. Dia minta duit tak bagi. Dia tolak mak dia. Dia buka periuk mak dia. Dia ludah dia kahatnya lauk mak dia. Ni dahsyat budak ni ya. Belasah ibu RM2. Minta RM2 kat mak. Mak tak bagi. Dia belasah mak dia. 7 jahitan mak dia masuk hospital ni. Ya. Dan seterusnya kita tengok ni. 3 kisah anak derhaka. Dalam pusat pemulihan sekarang, kita tengok apa yang budak-budak ni buat dengan mak dia. Yang pertama, 16 tahun. Dia panggil mak dia tu. Awak tengok dia panggil mak dia. Ya. Saya suka ikut mak rempit, hidugam, hisap rokok. Mak marah, saya lawan mak. Mak menangis, menangis. Ya Allah, ni umur 16 tahun ni ya. Yang kes kedua ya, kita tengok umur 20 tahun, saya sepak muka mak. Ya Allah, kenapa sepak? Saya balik malam, bengang, panas, mak bising, saya sepak mak. Alah, tak kuat. Mak menangis, mak orang perempuan. Alah, saya sepak sikit aja. Boleh tak kita sepak mak kita sikit aja? Boleh tak? Ini dahsyat ni ya. Okey, kita tengok lagi. Yang ketiga, 14 tahun. Saya tinju dan terajang mak. Ya Allah, tengoknya ya. Hari-hari saya cubit mak sampai lebam-lebam. Seminggu sebelum masuk sini, masuk pusat, saya pukul mak sampai lebam-lebam. Dek, saya nak beritahu anda semua lah ya. Kalau mak kita berdoa macam ni, ya Allah, tak ada hijab lah mak kita. Terus naiklah ke atas ya. Ni Allah firman ya, kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Di Indonesia kan, di Indonesia ada satu kes ya. Dia pukul mak dia sampai mak dia meninggal. Sampai mak dia meninggal. Hari nak kuburi mak dia, orang gali lubang kubur mak dia, dia rasa insaf ke apa, menangis-nangis dia pun terjun dalam kubang kubur mak dia. Awak tahu tak apa jadi? Allah bayar cash tunai tahu hari tu juga. Kejadian betul ya berlaku. Elok dia turun, bumi himpit dia. Kita ingatkan macam cerita dongeng kan? Bumi himpit dia paras leher, untuk 3 hari dia tak boleh bergerak dalam kubur mak dia. Orang kesian, orang letakkan kepala dia plastik, hujan panas kan. Orang bagi makan minum dia. Hari yang ketiga dia meninggal dalam kubur mak dia, berdiri macam tu je. Awak bayangkan macam mana Allah nak balas kalau kita derhaka dengan mak bapak. Kita tengok gambaran ni ya.
Gambaran ni. Ni kejadian betul di Kampung Air Sumatera, Indonesia. Berapa tahun yang lepas ya. Tengok dia terbenam dalam kubur mak dia. Kalau mak kita berdoa memang lepaslah. Memang kenalah. Tengok makcik seorang ni ya. Ambillah nyawa anakku. Ya Allah, kau matikanlah anakku. Sebab makcik ni tak tahan, tiap-tiap hari anak dia belasah dia. Dia minta, ya Allah, matikanlah anakku ya. Jadi pada anda semua, hormatilah, sayangilah ibu bapa kita. Kita tengok ramai gambar-gambar tu. Kita klik gambar tu, tengok. Sayang dengan mak kita walaupun mak kita dah tua ke apa ke kan. Kita sayang. Dan gambar ni satu kita tengok ya. Kita tengok ni. Dia ni bukan Islam tau. Tapi dia sangat sayang dengan mak dia. Dia letakkan mak dia dalam gendong, dia bagi makan ubat semua. Ya Allah, kalaulah setiap orang Islam kita boleh buat macam ni, alangkah bahagianya kan hidup kita kan, berbakti pada mak bapak. Jadi sayangilah ibu bapa kita, hidup anda akan lebih apa? Bermakna ya. Okey, kita teruskan. Saya cakap cepat ke? Boleh dengar? Boleh ikut ya? Nak lagi tak? Okey, yang saya pergi pada 9 boleh tak? Keterlaluan jantina. Boleh? Ni ada masuk LGBT lah ya. LGBT. Okey, kita masuk ya, keterlaluan minda sikit ya. Kita tengok. Hari ni kan bila saya pergi kat sekolah-sekolah dekat IPTA, saya tengok berubah dah. Yang lelaki ada yang macam perempuan, yang perempuan ada macam lelaki. Itu tak elok dia ya. Kita kena tengok sama-sama. Boleh? Boleh ya. Kita tengok apakah yang kita panggil keterlaluan jantina ni. Okey, kita pergi cepat sikit ya. Yang ni. Kita pergi. Okey. Fitrah manusia kan, Allah buat dua je, betul tak? Lelaki dan perempuan. Jadi, kalau kita jadi lelaki dikatakan maskulin, perempuan ciri-ciri kewanitaan. Itu biasa lumrah ni. Next kita tengok. Tapi kalau mana-mana individu yang mempamerkan kombinasi dua-dua ni, dia lelaki tapi dia ada sifat perempuan. Dan sebaliknya, perempuan sifat lelaki, itu tak baik lah. Itu tak baik. Kita tengok gambar macam ni. Ni lelaki sifat perempuan ya. Seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan keterlaluan jantina. Kita perasaan, saya tanya tau budak-budak yang macam ni. Dia kata, cik, walaupun saya lelaki, tapi sifat saya perempuan. Jiwa saya perempuan. Tak boleh macam tu. Awak dah lelaki, awak lelaki lah. Ya? Usahakan jadi lelaki sempurna ya. Jadi, kita tengok seterusnya. Ini dia. Ini yang kita panggil antara LGBT ni. Ya, ini homo ni, homoseks ni, lelaki sama lelaki ya. Seterusnya kita tengok lagi. Kita teruskan ya. Okey lagi. Ni dia kita tengok ni. Ini lelaki sama lelaki ya. Seterusnya awak pergi ke LGBT. Ni dia semua ni ya. Dia tak ada kita tengok LGBT ni. Pernah dengar tak LGBT ni? LGBT ni, L ni maksudnya apa? L ni lesbian, perempuan sama perempuan. G ni gay, lelaki sama lelaki ya. B tu bisexual, lelaki boleh, perempuan pun boleh ya. Dan T tu transgender, macam maknya itulah. Ni tak boleh dik. Dalam Islam kita tak boleh ni ya. Okey, kita tengok lagi. Ni kelab-kelab gay ni. Okey, kita tengok lagi ni. Terus lagi, dia kata dia terperangkap dalam tubuh yang salah. Tak adalah. Awak Islam, awak berusaha jadi orang Islam betul-betul. Ni dia. Lelaki ya. Okey, terus lagi. Okey, dia hanyut dalam dunia dia. Ni dia. Ni lelaki ni. Kalau dia jumpa awak berani tak ni dekat dengan dia? Tapi dia lelaki. Okey, kita tengok lagi. Dari sudut agama salah atau Allah jadikan manusia ni lelaki dan perempuan. Tak ada campur-campur punya. Ya. Dan kita tengok lagi lah ya. Melawan ciptaan Allah ni sebenarnya tak elok sama sekali dik ya. Dia cuba nak jadikan diri dia. Seorang pernah tak dengar cerita baru-baru ni yang dia lari dekat Australia tu? Sampai dia kata dia keluar Islam lah dia kata. Sebab dia tak sanggup. Kita terang dengan dia macam ni pun dia tak sanggup terima lah ya. Okey, kita tengok lagi. Ya. Lagi. Ni lelaki nak jadi perempuan ni. Ya, kita tengok lagi. Pelakuan yang mujurus. Dia mengubah bentuk fizikal dia ya. Dia makan pil daripada lelaki jadi perempuan macam tu ya. Jadi tak elok lah benda-benda macam ni. Dia percakapan dan suara semua dia tiru. Dia tukar. Dia lelaki dia tukar perempuan, perempuan pula tukar lelaki. Dia gunting rambut pendek dia ya. Tak boleh macam ni kan. Okey, kita tengok lagi ni. Jika tak berubah, ni dah jadi ni. Sampai tua besok. Sampai tua ya. Okey, kita tengok lagi. Sampai tengok ni. Dia ni aktivis LGBT tau di Indonesia. Saya tak tahu dia hidup ke mati ni. Aktivis LGBT di sana ya. Okey, kita tengok lagi.
Okey, berubahlah dia ya. Katakan tidak pada LGBT ni. Kalau kita tengok gambaran aja sebenarnya. Kalau yang betul-betul kita tak tahulah macam mana seksanya. Ya Allah saja yang tahu kalau di neraka besok ya. Okey, seterusnya kita pergi pada lain lah. Ada masa lagi ke ni? Berapa minit lagi ni? 12.30 ya. Setengah jam lagi boleh? Boleh. Okey, tolong buka ni seks bebas buang bayi. Kita tengok kenapa berlakunya seks bebas buang bayi di kalangan remaja ya. Okey. Saya nak beritahu anak gadis ya, ambil perhatian ya. Dek, saya nak cerita ni pengalaman saya sendiri ya. Rumah anak-anak gadis Samil ni 14 tahun mana dia tahu. Menangis meraung dia bila kita datang, kita tunjukkan yang kita concern, care dengan dia tahu. Dia kata, "Cik, boleh tak usahakan tolong saya balik? Saya rindu mak bapak saya," dia kata. Budak ni cantik sangat. Itu sebabnya kalau wanita, pelajar perempuan, Allah bagi kecantikan, jangan salah guna cantik tu. Jangan salah guna ya. Sangat cantik, budak-budak dalam tu cantik-cantik semuanya. Tapi sayang, dia salah guna kecantikannya, menjurus dia ke arah tu lah. Saya kesian tengok dia orang. Sebab tengok tahu budak-budak yang ni ya. Jangan sesekali terlibat. Kenapa berlakunya seks bebas? Seorang pelajar tahfiz di Kuantan angkat tangan, sangat baik. Soalan dia tanya, "Cik, kenapa berlaku seks bebas?" Saya kata kita tengok dalam ni. Kenapa berlaku seks bebas? Ya, kita tengok ya. Ni dia. Next. Kurang agama tu nombor satu ni. Suka bahan-bahan lucah. Jangan sesekali tengok bahan lucah ni. Yang kedua, kita tengok lagi. Ni dia. Salah guna internet. Bahan-bahan lucah dia baca dalam internet tu. Okey. Lagi menonton video semua ni. Menonton video lucah semua ni ya. Dan kita tengok terpengaruh dengan kata-kata lelaki. Anak-anak gadis, kalau ada boyfriend pun, jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata lelaki. Seterusnya kita tengok lagi. Ini terpengaruh dengan kata-kata lelaki lah ya. Okey, lagi kita tengok. Ni, sayang sangat dengan boyfriend. Boyfriend suruh buka tudung pun dia buka juga ya. Okey, lagi apa lagi bawah tu? Tulisannya. Dia. Tu tulisan kat atas tu, tak nampak ya. Ni dia. Pengaruh, ni di rumah bujang kan? Rumah bujang, siasatan menunjukkan, kajian menunjukkan di rumah bujang ada berlaku seks bebas. Lagi apa lagi? Ikut mak rempit, kajian menunjukkan anak gadis ikut mak rempit ada berlaku seks bebas ya. Terlalu mempercayai teman lelaki. Itu dia. Seterusnya, bebas melakukan di rumah bujang ni. Rumah bujang ada berlaku seks bebas. Lagi, kita tengok lagi. Ubat. Dia nampak orang jual ubat seks ni kat tepi jalan, dia nak try, dia nak cuba, dia beli. Itu berlaku seks bebas. Next kita tengok ya. Ini di Melaka ya. Saya puji ni Majlis Agama Islam Melaka ni. Dia tangkap budak-budak remaja ni. Berapa pasangan? 15 orang remaja ditangkap di rumah kosong. Dekat dengan bas stand besar tu Melaka. Kena tangkap. Patutnya macam ni je buat. Jangan biarkan. Ya. Okey, kita tengok lagi. Inilah dia ya. Permulaan berlakunya perbuatan ni semua ni. Ni semua ya, couple-couple ni. Okey, kita tunjuk ni. Dengar ya. Kita boleh tegur tau. Kalau kita nampak orang couple-couple berpeluk-peluk depan kita boleh tegur. Saya selalu tegur. Sebab apa? Saya tak takut. Sebab apa? Ada undang-undang kecil kerajaan tempatan. Ada undang-undang yang menghalang dia buat benda-benda macam ni depan khalayak ramai. Kita panggil dia, kita tangkap dia, bawa ke balai polis. Kalau dia buat depan-depan lah ya. Okey, kita tengok. Ini dia pelakuan remaja yang menjurus ke arah seks bebas tadi ya. Okey, kita tengok lagi. Ni dalam kereta api ni. Dalam kereta api ni. Ini permulaan ya. Seterusnya kita tengok. Ini di Kedah. Dia buat seks bebas. Orang kampung nak tangkap. Dia lari atas bumbung. Kena tangkap juga. Seterusnya kita tengok. Dek, RM5 aja nilai anak gadis kita. Ya Allah ya. RM5 aja nilai anak gadis kita sebenarnya. Terlampau murah. Tak ada harga langsung dah. Ya. Okey, kita tengok lagi. Ini kena tangkap ya sebenarnya. Masa couple seronok lah. Bila kena tangkap. Tengok gambar dia kena tangkap. Masa itulah tidak takut dosa ni. Masa itulah ingat sekolah, ingat mak bapak. Tak guna lagi dah ya. Next kita tengok. Lebih teruk dari beruk lagi ni ya. Ni lebih teruk daripada beruk lagi. Beruk pandai kahwin. Binatang pun tahu kahwin. Manusia tak tahu nak kahwin. Binatang kahwin pernah tengok tak? Ni dia. Binatang pun kalau boleh dia nak kahwin. Manusia tak tahu nak kahwin ya. Okey, kita tengok lagi ni. Ni binatang kahwin pengantin ni. Okey, kita tengok lagi. Teruskan lagi kita teruskan lagi itu ya. Tengok ya. Pertama kali saya melakukan hubungan seks ketika di tahun 5. Ya Allah. Tahun 5 berapa umur dia?
11 tahun. Allahu Akbar. Tengok ya, apa lagi berlaku ya. Ini Dedek, tolong jangan sambut yang ni, Valentine's Day ni. Hari kekasih ni lah salah satu punca pergaulan seks bebas ni. Hari kekasih ya. Okey, bukan budaya kita ya. Ramai anak gadis terperangkap di malam Valentine ni dia. Kita tengok ni. Ya. Ni ramai anak gadis terperangkap di malam Valentine. Keseronokan diundang, bencana mendatang. Kita tengok ni. Ya, dia nak seronok-seronok, bencana mendatang. Kita tengok ni. Dia mengaku tu, aku kecundang di malam Valentine's. Ini semua ni, ini bukan budaya kita lah. Tak payah tiru lah. Tak payah nak sambut-sambut lah Valentine's ni, hari kekasih ni. Tak payah lah ya. Okey, kita tengok lagi ni. Kita tengok lagi ya. Ni dia. Kalau dah hamil, ada dua perkara dia orang buat. Pertama, dia jaga anak tu, dia lahirkan dan dia bagi orang. Ataupun yang keduanya, dia buat apa? Dia buang terus macam tu je. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok lagi ya. Buang bayi ni adalah hukuman dia. Kita minta hukum mati sekarang ni. Tak payah penjara lagi dah. Hukum mati je ya. Okey lagi, awas bahaya couple. Hari kekasih tak payahlah ya. Awas bahaya couple. Kita tengok ni. Ya, budaya hari kekasih bercanggah syariat Islam. Jangan buat dia, jangan buat langsung ya. Dan kita tengok lagi ni, di Melaka ni, di Melaka budak-budak ni. Okey, kita tengok lagi. Muka cantik ni, muka cantik, perangai tak cantik. Mak bapak tak ada, bawa boyfriend dalam bilik. Orang tangkap ni. Muka cantik, perangai tak cantik lah. Ya. Okey, kita tengok lagi ni. Siswi buat maksiat belakang pokok. Ya Allah, belakang pokok pun jadi. Kalau monyet nampak, monyet panggil member dia. Woi, tengok manusia belakang pokok. Tak ada maruah langsung tu tak ya. Okey, kita tengok lagi. Kenal seks sejak tingkatan 1. Okey, kita tengok lagi ya. Ini dia lagi. Next. Lagi. Okey, saya nak tunjuk ni. Ni dia. Saya nak tunjuk tu. Okey, kita tengok ya. Statistik. UKM, Universiti Kebangsaan buat kajian. Dia ambil budak-budak Melayu Form 1 sampai Form 5, tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 5. Dia ambil 887 orang, responden dia, siapa yang pernah melakukan hubungan seks. Daripada 887 orang, 886 mengaku dah buat dah. Seorang aja tak buat. Habis bangsa kita. Habis anak-anak kita kalau macam ni. Okey, terus lagi kita tengok lagi. Ni dia ya. Ni dia dengan 4 pelajar lelaki ni. Okey, kita tengok lagi, jangan buat ya benda-benda bahaya macam ni. Okey, lagi 6 remaja hamil seminggu, tengok tu. Hari ni. 6 remaja, itu lama tu. Sekarang ni mungkin meningkat lagi ya. Next kita tengok pelajar buang bayi dalam tandas sekolah. Dah berlaku ya. Apa lagi? Buang mayat bayi kembar di Seremban. Orang nak anak sangat-sangat. Bila dah ada bayi kembar, dia buang terus je. Mati terus ya. Dan kebanyakannya nak bunuh diri kat dalam tu. Saya pernah tengok ya budak dalam pusat ni, anak gadis hamil ni. Dia potong kat sini. Dia kerat urat nadi dia. Nasib baik tak mati. Dia kata biar saya mati cik lagi baik, dia kata. Ya, boyfriend dia hidup lah kat luar sana. Dia macam ni sengsara, biar dia mati. Dia potong tau tangan. Nasib baik hidup. Inilah dia orang nak bunuh diri. Salah sendiri ni sebenarnya. Okey, dah buat dosa, dia nak bunuh diri lagi, berdosa kan. Okey, kita tengok lagi. Ni bunuh diri tau. Betul-betul ni. Okey, lagi kita tengok. Ini saja ubatnya. Tak ada ubat lain dah. Ini dia. Elak pergaulan bebas. Itu je ubat dia. Tak ada ubat lain dah. Elak pergaulan bebas ya. Jadi ni makcik ni kan. Makcik ni dia dah buang bayi setahun lamanya. Dia kata rasa macam nak mati tu. Dia dah buang rasa macam nak mati. Walaupun dia dah buang bayi 1 tahun lebih. Masih rasa sakit lagi dah. Dan saya tunjukkan pada anda semua gambar orang buang bayi ni. Tolong ambil ingatan yang benda ni sangat-sangat tak elok lah. Sangat-sangat berdosa pada kita ya. Okey, tengok cantik budak-budak ni. Kenapalah dia nak buang anak-anak kecil ni. Comel tak ni? Comel kan lagi? Kita tunjuk lagi? Comel tak? Sayang kan anak-anak macam ni. Kenapalah perlu dibuang Okey, kita tengok lagi. Ni, ni dia. Comel kan? Comel sangat. Lagi? Ni dia. Ni kuat makan ni ya. Okey. Buang bayi adalah perbuatan sangat kejam. Tengok gambar. Okey, tak berperkemanusiaan. Okey, next kita tengok ya. Okey, kita tengok dia buang macam ni, nampak? Lagi dia buang macam ni. Teruskan ya. Okey, ini di Seremban ya. Dia buang dekat jalan. Janin tu datang kereta langgar, janin tu jadi hancur macam ni ya. Jadi hancur macam ni. Jadi hancur macam ni. Okey, kita tengok lagi seterusnya.
Ya Allah dia, ni apalah dosanya ya budak-budak ni. Ni macam bangkai kucing dia buatnya. Macam bangkai kucing je ya. Seterusnya kita tengok dalam jeti, dekat jeti dia buang ya. Ni dia masih ada tali pusat lagi. Kita tengok ni, dalam sungai semua ni ada ya. Dia buang dalam kotak, dalam sungai semua. Ni orang jumpa ya, dalam kotak semua. Sangat dahsyat lah sebenarnya ya. Okey, kita tengok lagi ni. Dalam kejam, sangat kejam. Ni dia buang dekat highway ya, dia campak macam tu je kat highway, pecah kepala budak tu. Ya, dan kita tengok lagi ya, Ini dia ya. Ni dahsyat ni, dia buang terus. Yang gambar satu lagi ni, ni ada uri lagi. Kalau satu tayar langgar hancur budak ni. Dia buang ya. Allah ya. Kita tengok lagi ya. Ni dalam tong sampah dia buang. Ya, dah mati dah ni. Semua kebanyakannya mati, kesian ya. Ini dalam baldi ya. Seterusnya kita tengok dalam beg pakaian pun ada ya. Okey lagi, apa lagi? Dalam bilik air, ya Allah ya. Dia main buang macam tu. Dia ingat ini sampah ke apa ni? Ya. Ini dia sangat kejam ya. Ni tempat sampah dia buang macam ni. Ya Allah, kesian kan? Sayang kita tengok ya. Lepas tu, okey kita tengok lagi ni. Macam bangkai binatang dia buatnya. Boleh lepas tak siapa yang buat ni? Tak boleh lepas. Awak tengok ni. Apa hukumannya ya? Tengok ni. Dia buang macam tu je ya. Tengok lagi, ya Allah ya. Ni dia tanam macam tanam botol je dekat tepi pantai tu. Dia tanam tu ya. Ini dia dah terburai perut dia ya. Ni dibakar, dia bakar. Dia bakar lagi, dia nak hapuskan bukti dia bakar ya. Dalam lubang tandas ya. Okey, kita tengok lagi ni, jenayah berat. Okey, jenayah berat sebenarnya ya, buang bayi ni. Kita tengok ni. Senang-senang je dia tulis kat kotak tu. Siapa yang jumpa, tolong kebumikan. Dia yang buat tu, dia suruh kita kebumikan ya. Okey, kita tengok lagi ni. Namun begitu, apa jadi? Pelajar buang bayi, kena tangkap. Kena tangkap dia ya, mesti kena tangkapnya. Ni saya buang, dia kata ya. Next, dia tengok ni. Dia. Ni kena tangkap semua ni, masuk mahkamah ni semua ni ya. Itu sebabnya saya kata dengan anda semua, jangan sesekali lah kita cuba ya, gambar-gambar ni. Okey, teruskan lagi. Ni dia. Ni dia. Persatuan Baby Malaysia ni, presiden dia. Dia kata kenapalah orang buang bayi, termenung dia ya. Okey, kita tengok lagi. Tengok, sedangkan haiwan sayang anak dia. Kita tengok binatang, kita tengok ni. Anak dia jatuh kat bawah, mak dia turun. Sayang anak mak. Jom balik, dia kata. Dia bawa anak dia angkut anak dia balik. Naik sampai ke atas. Dia kata, sayang anak mak, dia kata. Tengok, manusia tak sayang anak, binatang lagi sayang anak. Sedangkan kartun sayang anak dia. Tahu tak kartun sayang anak dia macam mana? Kita tengok, ni dia, baik punya ya. Dia sayang anak dia kan. Kartun pun tahu sayang anak dia. Dia jaga baik punya tempat ni ya. Okey, kita tengok lagi ni. Ni masalah kita hari ni. Mak bapak bagi anak-anak dara dia, anak gadis dia jalan dengan lelaki. Tengok ni. Budak lelaki datang nak bawa anak gadis dia biarkan macam tu. Babai lagi ya. Anak gadis naik motor, dia babai lagi. Baik jalan dia kata ya. Padahal anak gadis dengan teman lelaki je tu. Jadi mak bapak pun kita patut salahkanlah ya. Jika tidak, buruk padahnya lah ya, buruk padahnya ya. Seks bebas, cuba binasa, derita selamanya. Okey, kita tengok gambaran kat sini ya. Kat atas tu tak ada gambar ke? Itu tak ada gambar ya. Okey, kita tengoklah anak-anak gadis, hati-hati kat luar ya. Banyak buaya kat luar ni sebenarnya. Hati-hati ya. Okey, anda bijak jauhi zina ya. Anda bijak jauhi zina. Pergaulan bebas akhirnya terbabas ya, dan katakan tidak pada pergaulan bebas ya. Katakan tidak. Tolong dia ya. Sangat dahsyat kehidupan dalam rumah anak-anak gadis Amel ni. Sangat dahsyat. Dia orang menderita sebenarnya tau. Menderita perasaan, menderita fizikal dia sama ya. Okey, kita teruskan lagi. Saya ada masa sikit lagi ya. Boleh ya? Okey, kita tengok ni. Jangan terlepas ni. Ada mak rempit tak? Ada? Kita tengok mak rempit boleh? Okey, kita tengok mak rempit ya. Saya buat lepas mak rempit saya buat dua lagi, boleh tak? Boleh tak? Boleh ya? Okey. Boleh Ustaz ya? Okey, kita tengok mak rempit. Ni untuk adik-adik yang merempit lah ni ya. Mak rempit ni dia ada dua tau. Awak boleh mati tersepit, boleh mati terimpit. Pilih dua. Nak mati tersepit ke, nak mati terimpit Okey. Samseng jalanan kita tengok. Okey, kita lepaskan fakta tu. Saya tak tunjuk fakta tu lagi. Dia tunjuk ni je last, merempit tu. Okey, merempit
Section 42(1) Akta Jalan Raya, penjara 5 tahun, denda RM5,000. Siapa yang nak kena bayar denda, buatlah ya. Okey, kita tengok mak rempit 100% mak rempit anak-anak Melayu. Apa nak jadi kan? Kita tak tahu nak cakap lah. Orang Melayu kita ambil semua tahu. Buang bayi orang Melayu, mak rempit orang Melayu, dadah orang Melayu. Apa lagi tak tahulah ya. Kita tengok lagi ni. Tengok gambar ya. Merempit untuk kepuasan diri. Apa lagi? Kita ambil. Jangan tiru ya. Aksi mak rempit. Boleh mati tersepit, boleh mati terimpit. Next, kita tengok lagi. Ni ya. Okey, kita tengok lagi ni. Ini je langgar kereta. Tengok lagi. Berbahaya dek ya. Lagi kita tengok ni. Ni kita tengok hospital menunggu ni. Okey, kita tengok lagi. Ni dia terlentang ni, patah tulang nanti ya. Okey, kita tengok lagi. Awak nampak tak tangan dia buat apa tu? Buat apa ni? Ni bukan buat peace. Dia kata tak lama lagi saya masuk hospital 2 bulan. Awak tengok macam mana tak masuk hospital kalau macam tu ya. Dia ni kalau dia merempit kan, anak dia besok dia ajar merempit. Tu yang seorang tu yang naik motor macam tu. Dia buat apa namanya ni? Tak faham saya apa namanya ni. Start besok anak dia ajar macam tu ya. Macam ni anak dia, nampak tak? Dia ajar anak dia macam tu ya. Anak dia kecil. Okey, kita tengok lagi yang bawah ni. Ya, gian berlomba tak boleh sekat walaupun pakai kain pelekat pun jadi tu tak? Awak tahu tak kain pelekat pun jadi? Tengah laju kan, tiba-tiba kain pelekat terbang aja. Macam mana tu ya? Okey, tengok lagi yang bawahnya. Yang bawah je, gian nak berlomba tak kira orang mana. Dia ingat dia kat Sepang aja ni. Perasaan dia kat Sepang lah kononnya. Ya, dia merempit aja ya. Okey, next kita tengok. Okey, kita tengok lagi ni. Lagi. Teruskan ya. Ni dia. Polis sekarang jadi mak rempit tau. Jangan cover up tau. Cover. Undercover. Polis dia jadi mak rempit. Awak ikut dia bawa palai terus. Okey, kita tengok ni. Ni polis ya. Kita tengok lagi ni. Superman kena denda 850. Superman tu ya. Dia buat Superman. Kesian mak bapak kita kalau mak tahu anak kena mahkamah lah. Ni dia. Ya. Kesian mak bapak kita dek ya. Tolong ya. Ni dia. Anak kakak ke ni? Tak. Ni anak setan dia kata ya. Padahal nak dia tu ya. Mak marah tau kalau buat macam ni. Okey, next. Kesian mak bapak ni. Kalau kena tangkap, mak bapak susah dia. Ni gangster tau kalau dah ramai-ramai. Dia ada pisau tau. Dia jadi gangster. Next kita tengok ni. Kena angkut motor. Kesian mak bapak nak kerja besok. Tak ada motor lagi dah ya. Okey, kita tengok lagi. Tetap terima hukuman. Jangan ingat kita boleh lepas. Kita merempit. Mesti kena punya ya. Bawah tu kita tengok. Ni dia. Penjara, dia kena penjara ni ya, penjara 20 bulan. Awak ingat, awak tak sangka kan awak merempit boleh masuk jail, betul ya? Okey, kita tengok lagi gambaran. Ini di Seremban ya, maghrib dia merempit, orang panggil polis, kena tangkap. Di Seremban ya. Okey, pada anak gadis, dek, tolong jangan ikut mak rempit lah. Risiko dia sangat tinggi ya. Apa risikonya anak gadis ikut mak rempit? Kita tengok ni. Risiko dia ya. Ditahan. Lagi next kita tengok. Ditahan, kemalangan, dicabul dan dirogol. Berlaku kes, next kita tengok dia berlaku ni, kes ni dia bawa anak gadis rumah kosong ramai-ramai, berlakulah kes rogol kat situ ya. Jadi ni dia panggil habuan mat motor ni. Jadi kita teruskan, alangkah bahagianya anak-anak gadis duduk kat rumah malam-malam dengan mak, baca buku, tengok TV pun tak apa ya. Jangan buat merempit-rempit macam ni. Jadi gundik mak rempit pula lagi. Jadi hadiah habuan mak rempit ya. Jadi kita tengok ni tak pandai ni. Dia buat macam ni kan, kita tak elok lah kita tiru benda-benda macam ni ya. Seterusnya kita tengok lagi. Next, ni nak berlomba pula ni ya. Nak berlomba lagi. Okey, mat rempit ni kalau dia tak ada duit, dia meragut. Tengok kakak ni. Kakak ni dia kena ragut. Kekejaman mat rempit, tengok ni. Koma kakak ni ya. Dia kena ragut. Adik ni yang di bawah ya, kes di bawah. Adik ni setiap malam cari mak tau, atas. Kat atas. Mak tengok ni. Mak dia dah meninggal akibat perbuatan mak rempit tadi. Awak bayangkan ni, kesian budak ni, setiap hari tengok muka dia tu. Nak ke mak dah meninggal dah. Jadi kalau nak buat satu, fikir dulu orang lain ya. Awas, rempit cuma membawa bencana. Apa bencananya? Kita tengok. Apa bencananya? Maut di jalanan. Ni dia ya. Ni dia, maut di jalanan. Kita tengok ni. Ni dia, mat rempit ya. Lagi. Yang tinggal hanya drumstick aja. Drumstick je tinggal. Drumstick je ya, peha je, drumstick je yang tinggal ya. Okey, apa lagi? Dia ni masa merempit nak masuk TV tak dapat. Bila mati orang masuk kotak TV je, cukuplah. Ya, dapat masuk kotak TV je dia.
Okey, next kita tengok mati tersepit. Ni gambar betul ya. Mati tersepit. Lagi kita tengok ni anak gadis. Anak gadis ni. Okey, lagi. Kita tengok. Ni ya Allahu akbar ya. Jangan buat dek lagi ni ya. Ni masuk bawah lori terlampau laju ni. Terlampau laju. Okey lagi, apa lagi ni ya? Ni terus lagi putus kepala. Mana kepala dia? Mana kepala dia? Mana kepala dia ya? Ni dia seketul je kepala dia tinggal lagi ya. Okey, apa lagi? Jangan ya. Badan putus dua. Badan putus dua, tinggal jeans saja. Tinggal seluar jeans saja. Ya? Tinggal seluar jeans saja. Okey, ni dia lagi kita tengok. Ni semua ya. Ni dia. Mana kaki dia? Mana kaki dia? Ni kaki dia ya. Okey, kita tengok lagi ni. Ni dia ya. Ya Allah ya. Jangan anda masih nak merempit? Masih nak merempit? Tak payah ya. Ini macam orang nak meninggal lah ni dah ya. Perasaan orang nak meninggal lah agaknya ya. Anda masih nak merempit? Tak payah ya. Tengok dia ni. Dia ni relax saja bawa motor. Saya suka tengok dia. Ni dia ya. Relax aja. Ikut dia lah, tiru dia kan. Tapi ada juga anak buah dia yang nakal sikit. Ni dia anak buah dia nakal sikit ni. Mak rempit ni ya. Okey, lain kali kan. Kalau nenek nak suruh pergi kedai, bawa nenek ya. Boleh. Tapi jangan sesekali bawa nenek macam ni. Pengsan nenek awak nanti ya. Jangan bawa nenek macam ni. Okey, kita tengok. Wajarkah mati sia-sia? Tak wajar ya. Tengok lembu ni. Lembu ni, traffic light merah, dia berhenti. Tapi mak rempit tak berhenti. Lembu lagi baik lagi daripada mak rempit lagi ya. Lembu lagi mulia lagi ya daripada mak rempit lagi. Okey, kita habiskan waktu ni. Saya ada lagi 10 minit lagi, saya buat yang terakhir lah ya. 12. Gejala sosial perancangan jahat Yahudi. Tolong kongsi yang ni dia. The last kita tunjuk ya. Adik semua pelajar bila balik nanti tolong Google hippies, HIPPIES. Awak tahulah apa hippies tu nanti ya. Hippies ni adalah satu kumpulan yang bawa bencana satu dunia ni. Kumpulan daripada barat. Dia ni asal hippies ni tahun 70-an dulu, tahun 60-an, 70-an dah ada hippies. Dia pergi seluruh dunia, dia sebarkan peace. Dia tak suka perang Vietnam dulu. Dia tak mau. Dia kata peace not war. Tapi budaya hippies lagi teruk daripada bom atom lagi. Dia punya budaya dia tak nak, dalam masa dia tak nak berperang peace not war tu, budaya hippies sangat dahsyat. Dan budaya hippies masuk ke Malaysia tahun 60-an, 70-an, tahun 60-an habis anak Melayu. Bermulalah zaman dadah, zaman gelap bangsa Melayu oleh sebab hippies ni. Ya, hippies ni. Okey, kita tengok ni. Gejala sosial antara rancangan jahat Yahudi dan Barat. Okey, awak tengok atas sikit tolong. Atas sikit. Atas sekali lagi. Atas. Okey, ni tengok ya. 24 Jun 2011. Kenapa saya tulis tu? 24 Jun 2011 ni lah satu tarikh yang takkan saya lupa. Saya kat sekolah menengah, saya tunjuk slide, saya tunjuk Kaabah aja. Saya tunjuk satu Kaabah. Sebelah Kaabah kita ada Kaabah orang putih buat di Manhattan, New York. Yahudi ni buat satu Kaabah sama bentuk, sama rupa, dia panggil Apple Mekah. Tempat minum arak dalam tu. Ya, tempat jualan, tempat minum arak. Jadi bila saya tunjuk, ni dalam dewan ya. 24 Jun 2011, saya tunjuk, tiba-tiba belakang saya ada satu hamba Allah datang. Cik Don, jangan tunjuk ni. You tak boleh nak tunjuk tentang Islam. Dia kata sekolah ni bukan sekolah Islam. Seorang wanita, bukan bangsa kita, bukan agama kita. Saya cakap dengan dia, puan, saya dah buat beratus buah sekolah dah. Saya seorang, saya tunjuk gambar ni, tak ada masalah langsung. Dia kata, no. You are trying to influence others. You nak cuba pengaruh orang lain supaya you fokus tentang Islam. Saya kata, saya argue dengan dia. Sampai hari ni, saya bawa ni dekat tahfiz, kita sebarkan maklumat dengan yang lain. Kita bukan resis ya, tapi ini negara nenek moyang kita, agama kita di sini adalah Islam. Ya? Tak ada siapa yang boleh halang kita nak tunjuk benda-benda macam ni ya. Okey, kita tengok lagi. Ya. Apakah dia yang dipanggil 24 protokol Yahudi? Pada tahun 1896, Yahudi yang powerful ni, dia panggil the Elders of Zion. Dia pergi berkemah dekat Switzerland, dia berbincang macam mana nak binasakan orang lain. Macam mana nak binasakan Islam, musuh-musuh dia. Dia dapat 24 cara. Kita tak boleh 24 cara, dia panggil 24 protokol Yahudi. Kita tak boleh tengok 24, kita tengok sikit je. Ya? Kita tengok yang pertama sekali, protokol 1, kita bangsa Yahudi adalah pemerintah agung.
Tengok, dia seorang je yang agung, yang lain semua hamba-hamba dia, Yahudi punya kerja ya. Dan keruntuhan moral remaja akan digerakkan oleh ejen-ejen kita, guru-guru, pengkomplot, wanita dan pakar-pakar kita. Allahu Akbar. Awak tengok berjaya ni dia hari ni. Yahudi berjaya tak? Berjaya dia hari ni. Awak tengok ya. Awak tengok ya, satu-satunya agama yang dia tak boleh nak musnahkan sampai hari ni adalah agama Islam. Jadi dia sangat anti dengan Islam. Tapi yang lain dia dah dapat takluk dah. Awak tengok ya, kita akan rosakkan keruntahan moral. Awak pergi Jepun hari ni. Jepun adalah sebuah negara yang sangat tradisional. Dia ada ninja, dia ada shogun, betul tak? Dia jumpa orang pun dia hangguk, dia sayang, dia hormat tak? Betul? Tapi hari ni kalau kita pergi negara Jepun, bandar-bandar besar, kita tengok remaja dia rambut biru dah, merah dah tukar. Ya, sama macam Korea K-pop kat Korea, dan di Malaysia pun ada dah dia nak buat. Ini dia protokol 1, kita akan musnahkan moral remaja. Yang keduanya kita tengok protokol apa? Protokol 4, semua agama dimusnahkan. Ini kerja Yahudi ni, kerja jahat dia. Next kita tengok ya, kita tipiskan kepercayaan mereka kepada agama mereka. Berlaku hari ni di mana ramai anak-anak Melayu sendiri hina Al-Quran, hina Rasulullah, hina Allah. Betul tak? Dalam video baru ni, betul tak? Tak mustahil kalau dia orang ni ejen Yahudi. Tak mustahil. Dia orang ni dibayar untuk hina dalaman, hina Islam dalam agama Islam sendiri. Next kita tengok ya, protokol 11. Orang bukan Yahudi adalah biri-biri dan kita adalah serigala. Tengok betapa dahsyatnya dia ya. Okey, kita tengok lagi. Seterusnya. Dia punya budaya diserapkan melalui muzik, filem, pakaian, cara hidup dan banyak lagi. Kita tengok ya. Seterusnya, agama dihina, bangsa tercela. Okey, kita tengok. Seterusnya kita tengok lagi. Ini dia, kerja Yahudi menyesatkan umat Islam lagi. Ini ya, hina Allah Muhammad. Ini biasa dah kita tengok sejak dari dulu lagi sampai sekarang. Next kita tengok. Kita tengok ya, ni budak ni hina ya. Ini yang kita dah buat laporan. Naik atas sikit. Kita tengok ya, kita buat laporan kat sini. Dia kata apa? Dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita semua orang Melayu makan babi. Kita dah buat laporan ya pasal ni ya dulu ya. Okey, kita tengok lagi. Ni dia. Terus, ni dia. Ni budak Singapura ya. Awak bayangkan kalau dia dekat Malaysia mati budak ni. Terus terang saya cakap, bukan resis. Dia buat sampai yang keadaan yang sangat hina lah ya. Okey, kita tengok lagi. Ni dia ya. Dia hina Islam sampai tahap ni ya. Okey, apa lagi kita buat? Kita tengok lagi next. Ni semua penghina Islam ni ya. Hari ni budak Melayu dah jadi penghina Islam sendiri. Budak Melayu. Dulu bukan ya. Okey, kita tengok. Kalau siapa yang beli sejadah dekat supermarket ni, hati-hati sebab di belakang sejadah kadang-kadang ada kepala benda tu. Binatang tu. Ada dia buat dekat situ. Sengaja dia buat ya. Supaya kita sembah, kita sujud kat benda tu. Okey, kita tengok lagi. Ini dia. Ni dia belakang gambar-gambar babi ni dia letak dekat jet, dekat nama Allah semua. Okey, kita tengok ceroboh surau. Tengok ya, di Melaka, di Jasin Melaka, surau dia orang letak salib. Dia letak salib keliling surau. Tapi kita orang Melayu macam itulah. Kita relax aja ya. Kita tak ada nak mengamuk ke. Kalau kat Indonesia saya rasa mati dia orang ni. Ya? Dan kita tengok betapa hinanya dia buat kat kita ya. Okey, next kita tengok Teguk Arak di masjid yang tadi ya. Next kita tengok di Mersing ya. Tengok budaya dia serapkan dekat kampung. Dia berlari tanpa pakaian pun, lelaki perempuan, dia keliling kampung. Ya Allah, teruk ni. Ya, apa lagi kita tengok? Ni dia. Okey, zaman Saddam Hussein dulu dekat Iraq tak ada pun macam ni. Tapi bila Amerika masuk, dah ada orang Arab jadi black metal. Kita tengok lagi. Al-Quran dibakar, dihina ya. Okey, apa yang dia buat? Kita tengok bakar Al-Quran lagi. Ni simbah Al-Quran dengan arak. Lagi apa dia buat? Ini ya. Dia salib Al-Quran tu. Apa lagi? Dia tembak, dia gunakan target practice dia. Apa lagi? Ya Allah, paling hina kasut dia. Dia buat ayat-ayat dekat kasut tu. Lagi apa lagi? Yang paling hina ni toilet paper ni. Ya, dekat kertas tandas ni dia printnya ayat-ayat Quran. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya kata kita jangan sampai benarkan dia orang buat ni di negara kita lah. Ni yang saya cerita tadi. Barat memang ada agenda jahat. Okey, kita tengok Apple Mekah ni. Tengok ya, ini Kaabah kita. Ni Kaabah kita bawah ya. Ni yang saya tunjuk ni sampai guru tu datang. Dia tak bagi saya tunjuk ni. Ni gambar kita. Ni Apple Mekah. Satu tempat minum arak kat dalam tu yang dicipta. Buatlah benda lain, jangan tiru kita punya Kaabah.
Kan dia buat juga ya. Okey, kita tengok keruntuhan moral remaja. Ni dia, hippies. Balik nanti tengok hippies ya. Ni dia. Kita tunjuk sikit hippies ni. Tahun 60-an, ramai anak Melayu terpesong. Budaya seks bebas bermula zaman hippies, dadah bermula zaman hippies ya. Okey, apa lagi ni? Kita tengok ni. Asalnya kumpulan yang menentang perang Vietnam. Next kita tengok sekali embas dah. Kita tengok hippies. Ni hippies. Ya, dahsyat ya. Okey, kita tengok lagi hippies hidup dia dengan dadah ya, dengan seks bebas. Peace not war. Itu sebabnya peace ni jangan amal kan. Peace. Bila kita jumpa peace. Ini hippies punya ya. Next kita tengok apa lagi? Ni dia, tu dia punya tu lagi peace ya. Ini semua peace tapi dia lagi dahsyat daripada peperangan lagi tau. Apa lagi? Ni dia muzik tentang keamanan kononnya. Apa lagi? Seks bebas berlaku depan-depan ya, terang-terang dia orang ya. Apa lagi? Kita tengok seks bebas. Ini hippies ya. Ni dadah ni. Ini apa pakaian dia orang semua dia panggil flower people masa tu. Flower people ya. Okey, kita tengok lagi. Ini budaya hippies. Baru ni beberapa tahun yang lepas berlaku di Penang. Dia nak tiru balik hippies ni. Dan berlaku di Bukit Jalil. Pesta muzik Bukit Jalil. Tahun 94 tak salah saya. 2004. Ni berlaku anak-anak muda Melayu. Dia nak start balik dah. Ni apa budaya hippies ni. Okey, kita tengok gambar ni ya. Hippies ya. Okey, apa lagi? Ni dia mengambil dadah. Dia panggil dope ya. Okey, apa lagi? Hayal dadah. Seterusnya kita tengok. Ini dia hippies lalok ya. Ni dia seks bebas berlaku di mana-mana saja. Okey, kita tengok lagi ni dia. Teruskan. Ni dia tiada maruah ya, umpama haiwan. Ni di Penang. Ni budak orang Malaysia buat pula ni ya. Walaupun bukan bangsa kita tapi memang tetap salah lah dia buat macam ni. Next kita tengok ya. Okey, kita tengok ni. Ni dia hippies lagi. Hippies Melayu. Ni Woodstock di Ceras. Dia buat 3 hari pesta Woodstock Ceras. Dia panggil budak-budak Melayu tahun 70-an ni tak salah. 72. Ramai anak-anak Melayu yang ikut binasa dah. Habis binasa. Member-member saya yang pergi habis binasa dah. Degil cakap orang kata jangan pergi. Pergi juga jadi penagih dadah sampai hari ni pun ada. Yang mati dalam longkang pun ada. Ya. Okey, teruskan lagi. Ni dia hippies Melayu ya. Tengok rambut dia tu macam alley cats ya. Lagi kita tengok. Ni dia mati dalam kehinaan. Ini dia pesta yang Future Music Festival Asia. Kita tengok tahun 2014. Berlaku ni. Dia nak juga jadikan hippies balik. Tapi tukar nama. Kita tengok ya. Ni dia. Tiket dia. Dekat Bukit Jalil ni ya. Ni Bukit Jalil. Kita tengok ramai anak-anak Melayu. Terberangkap dia. Macam dulu juga. Macam hippies juga. Dan yang mati, mata tak boleh tutup pun boleh. Pandang ke atas je mati dia. Kita tengok gambaran kat situ. Tu mati ya. Mati dadah ni. Tengok. Entah apa yang dia nampak pun tak tahulah tu. Ya. Okey, kita tengok lagi ni. Black metal. Ya, bangsa Yahudi golongan tak puas ya untuk menentang Islam ni. Kita tengok tak puas untuk membinasakan Islam. Okey, kita tengok black metal. Saya interview budak black metal ni dahsyat ni. Sangat dahsyat. Tadi saya janjikan gambar tadi kan budak-budak lepak tidur kan. Rupa-rupanya dia orang ni bang dia kata, kita orang kalau abang nampak, kita orang ramai-ramai berdiri buat bulat tu, dalam tu ada seks bebas. Kita pagar dengan tu je. Dahsyat dia ya. Macam haiwan. Lepas tu saya tanya awak makan macam mana? Dia kata kita orang makan tak ada masalah bang. Kita makan, kita pergi KFC, kita pergi McD. Orang bangun dia je kita cepat ambil tulang dia tu. Ambil kumpulkan tulang-tulang dia tu, daging-daging yang ada tu, bekas-bekas makan tu, kita bawa balik makan. Kalau tak ada macam mana? Kalau tak ada kita pergi tong sampah ambil. Allahu Akbar ya. Awak tengok ya, saya buat Racun Dunia 2. Awak tengok dalam tu macam-macam cerita kisah benar yang saya interview budak-budak ni. Okey, kita tengok lagi. Black metal ni sangat dahsyat sampai dia orang bakar Al-Quran di Port Dickson. Dia minum darah ketua dia, darah kambing pun dia minum. Dia bakar Al-Quran, atas abu Al-Quran dia buat seks bebas. Sangat dahsyat di Port Dickson ya. Black metal kita tengok ni. Ramai remaja Melayu puja syaitan. Okey, kita tengok lagi. Ni dia tiru-tiru aja ya. Kita tengok lagi. Ni. Next, rahsia simbol Yahudi. Ni saya nak terangkan ya. Okey, Yahudi ni rupanya dia ada beberapa simbol yang kita tak sedar tau. Kita buat. Pertama ya, tanduk syaitan. Dia panggil Baphomet. Syaitan yang bertanduk ni dia panggil Baphomet ya. Jadi bila tak ada Baphomet, dia lambangkan dengan kambing. Kambing, tanduk kambing tu. Jadi bila tak ada tanduk kambing, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. I love you Satan. Macam ni. Itu sebabnya saya sedih anak-anak Melayu kita, mak-mak yang moden-moden ni, dek, dia panggil anak dia umur 3-4 tahun. Dek, buat
Buat rock dek, buat rock. Budak tu tolonglah buat. Buat macam ni. Mak dia salah. Sebenarnya dia tak tahu apa maknanya. I love you setan ni. Saya sayang awak, saya cintakan awak setan. Ni kalau kita buat tanda ni. Dan kita tengok ya, seterusnya gambar seterusnya ya. Tanduk setan ni dia. Dan satu lagi yang sebelum tu ya, bintang bucu 5. Dia panggil the Star of David. Ini pun orang Yahudi punya simbol, the Star of David. Itu sebabnya bila awak pergi yang benda-benda yang kepunyaan Yahudi ni asal usulnya, saya cakap terus lah, tak boleh marah dengan saya lah. Stesen minyak Caltex, tahu tak? Ada bintang kan? Itu Yahudi punya. Starbucks, tahu tak? Starbucks semua bintang. Rupanya bintang ni lambang Yahudi ya. Seterusnya kita ada ni dia, the Star of David. Seterusnya kita ada lambang singa. Binatang singa ni rupanya Yahudi punya lambang. Itu sebabnya saya terfikir, itu sebabnya tu hawan singa tu. Itu sebabnya filem Hollywood Yahudi kan, Hollywood ni kita tahu kan. Filem Hollywood banyak singa dia jadikan bahan utama dia. Contoh Narnia, Lion King. Kan? Semua singa. Jadi ini kita nampak yang Yahudi ni memang singa ni memang binatang dia. Seterusnya kita tengok ni dia ya. Illuminati dengan Freemason ni. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ni budak-budak kita tiru ni. Budak-budak kita pakai topi ni. Dia ingatkan dia tiru apa? Rupanya padri Yahudi ni yang dia tiru sama ni ya. Kita tengok lagi ni, kambing. Lagi. Ini dia. Ya, tanduk kambing tu melambangkan Baphomet tadi. Ya, ini budak-budak kita pembuat lah I love you Satan ni semua. Ya. Baik, kita tengok lagi ni. Ni semua ni. Ini tengok dia pakai rantai tu. Dia pakai kalung the Star of David. Ini budak Melayu semua ni. Ya Allah, tak tahulah. Dan kalau kita nak nyanyi lagu Inggeris, kena tahu lirik. Sebab lirik lagu orang putih ni dia puja syaitan. Banyak. Ya, banyak ya. Okey, kita tengok lagi. Dan kalau nak pakai pakaian dia ya, t-shirt hitam jangan pakai yang macam ni lah. T-shirt hitam ni sangat dahsyat. Ini semua black metal punya lah. Dia ada unsur-unsur black metal tu. Next kita tengok lagi. Ada gambar tengkorak-tengkorak ni tak payah pakai lah ya. Dan ini di Seremban Di Seremban kena tangkap ni. Budak-budak black metal di Seremban. Kena tangkap ni. Masuk van polis semuanya. Okey, satu lagi. Okey dek, saya cakap dekat Pahang itu. Dek, saya kata, kalaulah Mak Kilau, kalaulah Tok Janggut, Tok Bahaman hidup lagi hari ni, menangis dia tengok anak-anak Melayu. Tu semua anak Melayu tau. Menangis dia tengok anak-anak Melayu macam tu rupanya. Ni Pang. Cuba tengok lagi Pang ni. Apa yang ditiru ni selama ni? Ya. Hidup tak keleruan ya. Tak ada kecelaruan. Ni dia tiru ayam ke ayam tiru dia sebenarnya? Pang ni. Macam ayam Sama macam ayam dia tiru. Dan satu lagi budak-budak Pang ni, dia pakai tatu tau. Dia kata orang Melayu ni kolot sebab tak pakai tatu. Dia budak Melayu. Awak tahu tak tatu ni sampai mati tak boleh tanggal. Dia tahu tu ada satu ya. Cuba kita tengok next, kita tengok bawah. Ni ya, orang Melayu ni kolot. Dia kata ya tak pakai tatu. Dia pakai tatu ya, tapi awak tengok, dia tahu budak skinhead Pang ni. Next kita tengok gambar ni. Tu gambar tu. Okey. Awak tengok ya, betul-betul seksa masa saya buang satu ni macam kena asid. Banyak lagi yang saya tak dapat nak buang. Memang seksa mayat saya bila mati nanti. Dia tahu tu, tapi dia buat juga. Tak boleh tanggal ya. Tengok dia tanggal dengan striker panas pun tak boleh tanggal. Ya, dengan striker panas pun tak boleh tanggal. Ini dia, hidup kena dia ni kan, dia tattoo lidah dia tindik lidah dia, akhirnya lidah dia berulat macam tu. Jadi macam tu ya. Jadi hidup kena ikut peraturan. Kami dah keluar Islam, tengok dia. Di Port Dickson, dia minum darah ketua dia budak ni seorang Kita tengok ni budak ni, dia minum darah ketua dia, bertahun-tahun dia tak boleh baca Al-Fatihah. Lidah dia jadi keras. Dia tak boleh baca Al-Fatihah langsung sebab dia minum darah kan. Lepas tu apa dia buat? Ni dia cerita sendiri apa dia buat. Alhamdulillah ayah dia hantar dia. Kat mana ayah dia hantar dia? Ayah dia hantar dia kat Tafiz ya. 2-3 tahun dia duduk kat situ, alhamdulillah dia balik, dia dah boleh solat balik dah. Dia dah boleh solat. Alhamdulillah, itu yang saya kata tu, agama merupakan benteng yang paling kukuh sekali dalam semua hal ni ya. Kami sembah syaitan bakar Al-Quran di Port Dickson. Betul? Berlaku ya. Kita tengok gambaran seterusnya. Bakar Al-Quran atas abu Al-Quran tu ya. Tengok. Saya nampak mereka lakukan atas abu Al-Quran tu. Dahsyat. Ini semua iblis punya lah. Tanam Al-Quran, kencing atas Al-Quran. Dan JAKIM kata apa? Jabatan Kemajuan Islam kata, anak-anak Melayu yang buat benda-benda macam ni, kalau dia meninggal tanpa bertaubat, maka dia difatwakan mati dalam kesesatan ya, mati dalam kesesatan. Jadi itulah dia pada anda semualah ya. Tolonglah adik-adik semua, para pelajar,
jangan ikut budaya hina, rosak bangsa, rosak agama kita nanti. Ya. Jadi itulah dia ya. Kita pengurusian kita, masa kita pun dah tamat ya. Ada persoalan apa-apa tak? Ada tak? Boleh angkat tangan tak? Kalau yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Kita anggap macam santai-santai je, boleh tak? Ya. Kalau nak bertanya bolehlah. Kalau boleh saya jawab ya. Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada, tak apa ya. Jadi itulah dia. Saya akhiri, saya ucapkan berbanyak terima kasih pada pihak pengurusan, pada tahfiz, pada Ustaz Omar, pada barisan ustaz-ustaz semua dan ustazah semualah ya. Serta anda semua para pelajar, adik-adik tolong kongsi maklumat yang baik tu kita jadikan pedoman ya, dan yang jahat tu kita jadikan sempadan ya. Jadi kita tolong sebarkan maklumat apa yang kita tahu sebersikit ni, beritahu orang bahawasanya gejala sosial ni sangat-sangat dahsyat dan tidak boleh kita ikut ya. Jadi saya sudahi semuanya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada anda semua ya. Terima kasih.